Apalah, nanti abang tengok ah. Okey. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، الجنة الفردوس، بغير حساب بغير عذاب، آمين يا رب العالمين. ولا تجعلنا من أهل النار، آمين يا رب العالمين. Subhanallah, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak Uniten, Universiti Teknologi, dah berlatih dah tadi tu, Universiti Tenaga Nasional di bawah TMB kan. Kan nanti dipotong leteri rumah saya. Uniten iaitu sebuah universiti di bawah TNB, Universiti Tenaga Nasional, bertempat di Muazzam Shah Pahang, Malaysia. Alhamdulillah ada dua kampus, maksudnya di sini di Muazzam Shah dan juga di Bangi. Dan di sini yang saya difahamkan main course-nya ialah Business Studies. Ini adalah orang-orangnya di hadapan saya ini, para ilmuwan, orang alim dalam bidangnya, dan banyak mengkayakan orang lain ni, iaitu memberi ilmu perniagaan, ilmu kira duit kan, doktor kan, datuk kan. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih kepada pihak Uniten Muazzam Shah Pahang, Malaysia, di atas jemputan yang sangat istimewa ini. Seterusnya kita mengalu-alukan yang berusaha, yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Salina Daud. Masya Allah, seorang wanita yang hebat, boleh menerajui sebuah kampus yang terkenal lah. Uniten ni antara kampus yang terkenal lah di Malaysia, bahkan di peringkat dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dan saya sangat surprise sebenarnya bila Datuk ceritakan tadi berkenaan dengan antara kos ataupun pendidikan yang dikeluarkan daripada sini, iaitu generasi yang disebut sebagai ulul albab kan. Maksudnya mereka adalah accountant dan masa sama mereka juga hafaz Al-Quran 30 juzuk. Rupanya dah bukannya baru lagi, batch yang dah 10 batch lebih kurang. Engineering. Dan masa yang sama mereka juga hafaz Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Mungkin saya lah yang ketinggalan maklumat. Saya pernah dengar di universiti sekian-sekian, tapi saya tak tahu Uniten pun ada mengeluarkan generasi yang hebat sebegitu. Jadi ibu bapa hari ini tidak perlu, ini elan Uniten ni, kadang-kadang ibu bapa perlu buat pilihan untuk anak nak hafaz Quran, nak belajar agama, tapi dalam masa yang sama nak juga anak ni dalam bidang engineering ke, ialah bidang-bidang pengurusan dunia.
Dan alhamdulillah kita tidak perlu buat pilihan, kita boleh lahirkan generasi menguruskan dunia sebagai khalifah dengan baik, iaitu muslih dan juga hamba Allah yang soleh serentak. Masya Allah. Kita tahu diri kita ini ada dua kiri kanan kita ada. Setiap manusia yang berakal, orang Islam yang mukallaf, kita juga adalah hamba Allah dan masa sama kita juga khalifah Allah. Jadi untuk jadi hamba Allah, kita kena jadi hamba Allah yang soleh. Di situlah kita perlu belajar 3 ilmu fardu ain yang wajib. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu syariah, kemudian ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu yang eksklusif untuk orang bidang agama saja. Bahkan setiap daripada kita bidang apa pun besok bila ditanya, kita akan ditanya, akan dihisap tentang bab 3 ilmu ni. Ialah akidah, tauhid, tapi mengikut kadar kemampuan kita lah belajar. Mungkin tidak samalah dengan para ustaz-ustazah, mereka perlu belajar dalam lagi. Apalah lagi kalau para mufti, dalam lagi, kena faqih lagi. Subhanallah. Tapi bila menjadi khalifah Allah mesti jadi khalifah yang muslih, iaitu dia boleh membaikkan orang lain dan dia boleh menguruskan dunia dengan baik. Sebab itu kita memang memerlukan generasi engineering yang memahami Al-Quran. Sebab mereka lah yang akan menguruskan dunia ini dengan ilmu engineering tersebut dengan lebih amanah. Kita perlu melahirkan accountant yang berjiwa Al-Quran, doktor berjiwa Al-Quran dan sebagainya. Jadi subhanallah, Uniten adalah salah satu universiti yang boleh dipilih. Yang sangat baik, saya datang, ya Allah, aman, damai, tenang, tenteramnya bumi ni. Kan, keluar je daripada tu, memang kita nampak pokok, sejuk, daripada kesibukan. Ini di antara dikatakan satu kawasan yang bersih lah untuk anak-anak kita tumbuh membesar dengan baik. Sebab apa? Dia jauh daripada bandaraya yang besar. Sebab itu anak-anak muda kita yang berada di universiti, di kota-kota raya, di bandar-bandar besar sangat tercabar. Bagaimana mereka nak menjaga mata daripada melihat yang haram, telinga daripada mendengar yang haram, mulut daripada berkata ataupun memakan yang haram. Sedangkan sekelilingnya banyaknya sumber yang syubhah, yang haram dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pengorbanan, tajuk kita berkenaan dengan Aidul Adha, bab korban. Korban itu luas, pengorbanan para pensyarah di sini sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik sebenarnya. Kalian adalah wakil daripada umat Islam untuk melahirkan generasi umat Islam yang lebih baik, untuk meninggalkan generasi yang lebih baik. Allahu Akbar. Ataupun sebenarnya hakikatnya kita semua, bukannya orang yang bidang agama saja, kita sebenarnya menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat Islamlah yang menguruskan dunia ini. Jadi pelbagai bidang ilmu mesti umat Islam yang menguasai. Tetapi mestilah diuruskan dunia ini dengan kacamata pemilik dunia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mestilah generasi tersebut memahami Al-Quran, As-Sunnah dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Seterusnya yang berbahagia Profesor Madya Dr. Amanuddin bin Syamsuddin, Doktor ya, sebagai dekan Kolej Pengurusan Bisnes dan Perakaunan. Subhanallah. Seterusnya yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Hayati binti Mat Hussein, pegawai khas Timbalan Naik Chancellor. Subhanallah. Seterusnya ketua-ketua unit, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Para pensyarah, mungkin ada staff, ada admin, ada pengurusan, mungkin ada yang jaga bab kebersihan dan kesucian. Mungkinlah semua staff ada kan. Dan saya tengok mungkin ada ibu ni. Ada ibu staff ke ni? Kan? Masya Allah. Siapa ni bawa mak ni? Bahagia seronok. Mudah-mudahan Acik, Hajar doakan kita semua ya. Kita tumpang barakah bila jumpa orang lama yang masih sihat kuat. Dia bukan sekadar jaga makan, dia mesti juga seorang yang menjaga hubungan dengan Allah, amalan-amalan dia, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran makcik, barakah tempat ni, barakah majlis kita. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Dan saya diberitahu ada juga isteri-isteri staf datang. Ada ke suami yang, kalau suami datang sebab isteri tu kira hebat lah tu. Tu champion sangat lah tu kan. Biasanya suami lah yang boleh menundukkan isteri tu, dia nak datang lah, nak selfie dengan Ustazah kan. Tapi kalau isteri datang, suami datang juga, tu memang isteri yang menakutkan sikit lah tu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Petang yang barakah, kita akan bincangkan tajuk yang sangat baik
di bulan yang baik, pada tarikh yang baik. Dan saya harap saya tak akan menidurkanlah tuan-tuan puan-puan ya. Kalau nak tidur pun kontrol aja. Baca doa siap-siap. Ini waktu yang sangat mencabar. Lepas tengah hari, kan, di luar tu panas, masuk sejuk, lepas tu makan kenyang. Mulalah adalah orang yang menunjukkan ketenangan dirinya. Orang yang tenang, ciri-cirinya dia boleh tidur dalam berjua keadaan. Penceramah kuat macam ni pun, dia boleh tidur lagi. Dia memang tenang sungguh tu. Tahap luar biasa. Jadi Alhamdulillah, tajuk kita ialah berkenaan dengan korban dan sedekah didahulukan yang mana. Saya rasa semua orang dah tahu jawapan dia. Jadi sebenarnya jawapannya pendek je lah. Korban dan sedekah didahulukan yang mana? Jadi jawabnya yang mana? Cakap nogori pula. Saya orang Terengganu ya. Agak-agak yang mana? Yang mana didahulukan? Korban ke sedekah? Apa dia? Korban. Dah habis dah ceramah kita. Sebab dia bawa soalan tu. Korban dan sedekah didahulukan yang mana? Jawapannya adalah ia bergantung dengan waktulah. Sekarang masuknya bulan Zulhijjah, memang jelaslah yang didahulukan adalah korban. Dan berakhir pada 14 Zulhijjah dah tak ada dah korban. Selepas itu sedekah lah. Maksudnya persoalannya bukan yang mana, tetapi mengikut waktu tu, ia adalah ibadah yang mengikut waktu. Nanti kita jelaskan lebih detail. Subhanallah, Alhamdulillah. Bila kita lihat berkenaan dengan korban, kemudian kita sebut bab sedekah. Sedekah juga adalah satu sunnah. Korban juga sunat. Tapi korban adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan apabila kita sebut, bila bangun ni tak nampak pula kat sini, saya kena alih sendiri. Sebenarnya memang ceramahnya sedap berdirilah. Okey, sabar ya. Okey, dan tak boleh berjalan. Dunia diam. Okey, bila kita sebut tentang korban sunat muakkad, bahkan di sana ada penjelasan alim ulama mengatakan orang yang mampu melakukan ibadah korban tapi tidak melakukan, maka makruh baginya. Walaupun namun di sana ada lagi kata dia tidaklah sampai tingkat makruh. Maksudnya Allah tidak suka. Dia mampu, ada simpanan, mungkin ada barang kemas pun banyak. Sebenarnya kalau dia nak buat ar-rahnu sekejap semata-mata untuk korban, tapi dia tidak mahu, mungkin kerana besarnya kecintaan dia kepada harta tersebut, wallahu alam, dia berkira-kira apabila Allah meminta untuk melakukan korban sebagai bukti tanda cinta, dan ia berada dalam kedudukan Allah tidak suka, iaitu makruh, perkara yang Allah tidak suka. Tapi ia tidaklah memberi kepada dosa. Jadi ibadah korban adalah sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut. Kemudian bila sebut sedekah, sedekah adalah sunat biasalah. Tetapi dia ada waktu-waktunya yang jadi afdal. Itu perbincangan lain pula. Bila waktunya afdal, contohnya ketika orang itu betul-betul memerlukan. Masa tu afdal sangat kita beri. Bukan kita kata tunggu hari Jumaat lagi baru datang balik. Sebab nak kejar afdal hari Jumaat tu. Hari Jumaat memang berganda. Pahala sedekah hari Jumaat berganda. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Sedekah yang kamu lakukan pada hari Jumaat umpama sedekah yang kamu lakukan pada bulan Ramadan. Walaupun tak sama. Sedekah bulan Ramadan lagi berganda. Tetapi bila berlalunya Ramadan, bilakah harinya afdal? Iaitu hari Jumaat. Jadi ada waktunya. Bila sedekah itu menjadi afdal berdasarkan waktu. Jadi tetapi apabila kita bertemu dengan orang yang masa tu memerlukan, jangan tangguhkan. Itu juga waktu yang afdal. Di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya berpagi-pagi kamu, kalau tak pagi pun tengah hari pun tak apalah, jangan pula suruh esok datang balik pagi, tak. Maksudnya kalaulah kamu pagi-pagi, maksudnya setiap hari kamu melakukan sesuatu untuk memudahkan ataupun meringankan beban saudaramu, menguruskan hal ehwal saudaramu yang memerlukan, lebih dicintai oleh Allah. Allah lebih cinta daripada kamu beriktikaf, iaitu iktikaf di masjid lah. Saya lupa ya riwayat penuh, saya lupa yang tepat sama ada iktikaf selama sebulan ataupun setahun. Tapi kalau siapa yang sempat cari hadis tu bolehlah. Sebelum ni saya dah lupa, saya dah cek balik, antara sebulan ataupun setahun. Kita orang perempuan pernah tak dapat iktikaf satu hari? Pernah tak seumur hidup? Dah hidup berapa tahun dah? Nak mati berapa tahun lagi? Wallahu a'lam, tak tahu baki berapa.
Tapi mungkin 20 tahun, 30 tahun, ada yang 50 tahun, mungkin tak pernah lagi pernah iktikaf satu hari di masjid 24 jam. Orang lelaki wallahu alam, bulan Ramadan saya tak tahu macam mana. Tetapi di sana ada hadis Nabi SAW tentang pahala iktikaf yang begitu hebat. Nabi sebut sesungguhnya iktikaf satu hari di rumah Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam akan dibinakan, akan dibina 3 parit menjauhi daripada neraka. Macam biasa je dengar. 3 parit, kita bayangkan parit kita boleh lompat kan? Tapi disyarahkan, Nabi sambung lagi, dan setiap parit itu sejauh antara timur dan barat. Maksudnya besarnya parit tu. Dan setiap kali iktikaf satu hari di rumah Allah menyamai 3 parit. Maksudnya 3 kali timur dan barat, hujung dunia ke hujung dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Cuba bayangkan seseorang yang menunaikan hajat saudaranya, maksudnya melakukan sedekah lah, keperluan saudaranya. Allah lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada iktikaf selama sebulan ataupun setahun, saya lupa, tapi tidak kurang daripada sebulan. Maksudnya betapa banyaknya di sana hadis Nabi SAW, firman Allah di dalam Al-Quran tentang kelebihan bab sedekah. Sebab itu di mahsyar kelak akan dipanggil masuk golongan ahli sedekah. Ada pintu yang namanya babu sedekah, pintu-pintu orang yang suka bersedekah. Jadi sedekah ada sedekah sunat, ada waktunya afdal. Dan sekarang tibanya bulan Zulhijjah, kita akan bertemu dengan sedekah yang lebih tinggi nilainya daripada sedekah sunat tadi, lebih tinggi nilainya daripada sedekah afdal itu, iaitu sedekah melakukan ibadah kurban. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tibanya Aidul Adha. Aidul Adha berapa hari lagi? Hari ini adalah 1 Zulhijjah 1441 tahun Hijrah. Hari ini 1 Zulhijjah, Masya Allah. Saya tersilap, semalam saya ingat 4 Zulhijjah dah. Saya ceramah semalam dekat KKM. Saya kata hari ni berapa Zulhijjah? Ya, saya rasa dalam 4 ke berapa macam tu. Jadi saya malu muka lah hari ni. Sebab malam tadi dengan perutusan tu, dia kata esok 1 Zulhijjah, jadi jatuh hari raya pada hari Jumaat tu kan, 10 Zulhijjah. Tuan-tuan, puan-puan faham, perasan tak ni 1 Zulhijjah hari ini, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6, 7, 8, 9, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Hari wukuf di Arafah, dan tahun ini Allah uji umat Islam seluruh dunia. Tetapi tetap berlaku wukuf di Arafah nanti. Tetapi untuk penduduk sekitar Mekah, wallahualam, Madinah boleh masuk ke tak, saya tak tahu, mungkin boleh. Tapi yang tahunya penduduk setempat saja, luar negara memang tak boleh masuk. Dan nanti kita akan bacakan hadis Nabi tentang kelebihan hari Arafah. Suatu hari yang Nabi sebut tidak akan ditolak doanya. Mintalah apa pun, tidak akan ditolak. Tapi bukan bermaksud tidak ditolak, maksudnya akan ditunaikan di dunia. Dan mungkin Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Jauh daripada keburukan itu dalam bab perbincangan, bab kedudukan doa. Jadi hari Arafah hari apa? Berapa Zulhijjah? 9 Zulhijjah. Jadi bab tarikh ni kena ingat. 9 Zulhijjah adalah hari wukuf di Arafah. Nanti timbullah viral, bukan viral, pergaduhan netizen tentang isu adakah kita kena ambil waktu yang sama. Wukuf di Arafah dia start waktu bila? Betul, Zuhur. Mungkin Ajah dah pergi haji, dah buat haji. Start daripada Zuhur sampailah, saya ni sebab confuse ni, Zuhur sampai maghrib ke ataupun Zuhur sampai subuh besok? Sekejap je kan? Sampai asar ke sebab maghrib? Ustaz, tolong Ustaz. Ada pandangan kata sampai subuh. Oh, ada yang kata sampai maghrib, sampai matahari tenggelam. Okey, Masya Allah. Okey, jadi startnya Zuhur, saya yakin. Cuma saya pun tak tunaikan lagi haji. Kita tanya Hajah, sampai? Bolehlah Ustazah, sampai Muazzam Syah. Subhanallah. Sampai maghrib. Subhanallah, makasih Hajah. Comel je Hajah ni. Okey, jadi daripada Zuhur sampai ni, apa yang berlaku nanti, perselisihan kita ialah perselisihan apa?
Adakah kita kena ikut? Kalau Malaysia masa tu malam, kalau Malaysia waktu tu sekian-sekian, adakah kena ikut waktu tu ke mustajab doanya? Dan kalau kita rujuk Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dia ada Bayan Linnas, ada Al-Kafi, keterangan dia saya baca. Sebenarnya hadis Nabi itu adalah Al-Arafah. Hari Arafah itu sendiri adalah hari yang makbul doa, hari yang barakah, hari yang ada kelebihan yang begitu banyak. Nanti kita akan bacakan. Maksudnya di sini, walau tak kira, tak perlu kita convert masa kita, tak perlu. Bila jatuh je hari 9 Zulhijjah nanti, perbanyakkanlah berdoa, minta ampun. Apakah doa yang paling afdal kita minta dengan Allah? Nabi ajarkan kita, apabila kamu meminta dengan Allah, mintalah syurga Firdaus. Kita memang tidak layak untuk syurga Firdaus. Syurga yang paling bawah pun kita tidak layak. Terlalu sedikit amal soleh kita untuk jadi asbab untuk ke syurga Allah. Namun sebaliknya terlalu banyak dosa dan maksiat kita untuk menjadi asbab dicampakkan ke neraka Allah. Kalau kita sedar hakikat diri kita. Kalau kita nak hitung bab mengumpat saja pun, terlalu banyak dah dosa kita. Start pandai mengumpat umur berapa? Kejaya mengumpat bermula bila? Kecil lagi. Budak sekolah rendah dah terror dah. Anak saya balik rumah cakap pasal ustazah dia. Umi, ustaz tu dah bercerai. Baru darjah 2 ke darjah 3? Saya kata, faham tak bercerai? Tak tahulah Umi, tapi kawan-kawan cakap dah bercerai. Lepas tu bercerai sebab apa? Dia cakap gini-gini. Dan sebab tu tak logik langsung. Saya kata, bercakap dalam kelas darjah 2 pasal ni? Ya, bincang. Maksudnya, dia tak berdosa lagi. Sebab dia tak baligh. Tapi maksudnya bercakap perihal orang lain ini perkara yang menjadi satu kebiasaan. Bukan kita sebut fitrah, tetapi perlu kita didik anak kita. Dah, kalau bercakap pasal ustaz ke, ustazah ke, cakap pasal siapa-siapa, jangan bercakap pasal orang. Bukannya kita kata, alah budak-budak biasalah dia orang gosip sesama dia orang. Allahu Akbar. Kena cantah terus, kena bagi kesedaran terus. Kalau tak, dia berakar sampai dia besar, bercakap tentang orang tak rasa bersalah. Mengumpat, menghina, menyebut keburukan orang tak rasa berdosa. Sebab daripada kecil pun ibu bapa bila dengar gelak je. Budak ni kelakar lah. Tahu juga. Bukan terus tanam, tak baik cakap pasal orang. Kalau ustaz tahu, ustaz sedih tak? Kalau ustazah tahu, ustazah sedih tak? Kadang ngumpat sama rakan sekelas. Tapi daripada kecil ditanam rasa berdosa, rasa bersalah, dia akan rasa pahit suatu dosa. Allahu Akbar. Mengumpat kita pun tak ingat kita mula bila. Tapi yang pasti memang tak perlu belajar. Dan orang mengumpat memang dia aktif. Dan segar kalau ngumpat orang ni kan. Sehat. Kalau kuliah tu dia macam tu sikit. Jarang kita tengok orang mengumpat mengantuk tu sungguh-sungguh, jarang. Kalau daripada mengantuk cakap pasal orang, segar. Kalau nak tengok yang mengantuk tu, tengah tazkirah lah tu. Contoh lah ya. Saya cuma nak sebutkan, subhanallah, Allahu Akbar. Kita mengata orang mengumpat masa sekolah rendah, kalau dah balik sekolah menengah, ngumpat cikgu, ngumpat kawan-kawan, tak tahulah berapa banyak. Masuk universiti pula, pensyarah, kawan-kawan, pergi ke negeri kahwin pun mengumpat. Pengantin, tuan rumah, lauk manalah dia ambil ni, ayam tak apa masak ni. Pergi kedai orang pun mengata, kedai, itu, ini, duduk kat atas filai pun sempat lagi. Bang, tengok tu bang. Macam bergaduh je laki bini sebelah tu. Padahal memang dua-dua pensyarah, dua-dua ceramah. Macam tu kan, tangan naik. Maksudnya kadang-kadang tu kita tak tahu kan, melintas ada orang muda seksi, anak siapa lah ni, gini. Menghina tiba-tiba. Kita tak tahu bagaimana dia dibesarkan, pendidikan agama macam mana. Akhirnya terbiasa lidah kita bila nampak je keburukan, terus berkata buruk. Tak tahulah berapa ribu orang, ke puluh ribu orang dah kita mengumpat. Kita pun lupa dah siapa kita umpat. Memang lupa. Kawan-kawan sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Maksudnya itu baru dosa lidah, bab mengumpat. Belum bab lain lagi. Belum bab menipu, belum cakap jujur, belum bab lidah berkata-kata, bab sum'ah, bab takabur, bab riak semua. Allahu Akbar. Kalau nak dihisap, terlalu banyak. Sebab itu di sana Allah sediakan kita amalan-amalan tertentu yang mana apabila kamu bijak, kamu beriman dan kamu buat, sanggup melakukan korban, akhirnya sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan, Allah akan ampunkan. Nabi SAW bersabda,
Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah apabila tibanya hari raya Aidul Adha, 10 Zulhijjah, 11, 11, 12, 13. Betul tak? Betul Sazahan. Dah confuse pula. Bukan 11. Betul lah tu. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 4 hari. 4 hari kita boleh takbir. 4 hari ini kita boleh buat korban. Biasa hari pertama lah ramai buat. Hari kedua ada lagi. Tapi sebenarnya boleh sampai hari raya yang keempat. Misal katalah kita ni terlupa ataupun sebelum tu tak adalah bersungguh sangat, tiba-tiba tersedah hari ketiga barulah nak buat korban. Boleh ke tak nak buat masa tu? Boleh. Masih boleh. Bukannya terlambat. Dah hari raya kan? Tetapi hari ini 1 Zulhijjah, siapa yang dah berniat untuk buat korban, tempah ke tak tempah ke tapi dah berniat. Dah niat, tunggu gaji je. Malam ni gaji je. Ke esok? Ustazah tahu je. Malam ni kan? Betul tak? Yelah pukul 12 lah masuk. Malam ni lah. Malam ni dah boleh buka Lazada dah lah. Shopee ke transfer dah boleh buat. Sebab saya tahu tu, saya grup adik-adik saya kan, adik-adik saya kan main cikgu. Dia kata gaji bila? Saya sempat baca. Malam ni, 12 malam ni. Niat dah ada. Subhanallah, 1 Zulhijjah. Jadi sunat apa? Kita tidak potong kuku. Betul kan? Tak potong rambut, tidak potong apa-apa bahagian daripada badan kita. Sehinggalah nanti hari raya, bila kita buat korban, masa itulah. Itu di antara sunnah dia, adalah hikmah dia tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Mungkin ada yang terlupa, jadi sekaranglah kita mula. InsyaAllah 10 hari tak adalah panjang sangat. Tapi kalau dah sedia panjang tu, boleh jadi fitnah lah. Kan kalau ustazah tiba-tiba panjang tu kan, Masya Allah. Kalau sampai jadi fitnah, maka potonglah. Sebab kita adalah agama yang mengutamakan kebersihan. Jauhkan daripada fitnah. Tapi kalau dah potong semalam, tak sempatnya macam Dracula. Tak sempat. Kan panjang sangat macam hantu. Okey, subhanallah. Tak habis lagi hadis Nabi tu, minta maaf. Nabi sebut tidak ada amalan yang lebih dicintai bila tiba hari Aidul Adha melebihi daripada ibadah kurban. Menumpahkan binatang kurban. Maka Nabi sebut, sesungguhnya binatang korban itu di mahsyar kelak, di hari akhirat kelak, akan datang kepada kamu. Maksudnya jadi saksi insya-Allah. Dengan tanduknya, dengan bulunya, dan juga dengan kukunya. Dan darah sembelihan korban itu sebelum jatuh menitik, sampai dulu kepada Allah, redha Allah sampai dulu kepadanya. Ataupun pengampunan Allah. Sangat besar. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi, mudah-mudahan itu satu hadis. Ada banyak lagi kelebihan yang lain. Hari ini 1 Zulhijjah, marilah sama-sama kita pasang niat. Pasang niat untuk melakukan ibadah kurban, walau sesukar mana pun, sesusah mana pun kita akan usaha. Contoh, biasanya orang perempuan insya-Allah dia boleh buat ibadah korban, tapi kena korban sikit. Yang ada gelang emas, tiba-tiba ustazah, gelang tu dah lama nak kumpul tu. Rantai ke, tak tahulah, cincin ke, wallahualam. Ni bukan saya nak. Pergilah Ar-Rahnu sekejap. Dapatlah, walaupun bukanlah ambil yang penuh. Saya nak 700 je. Sebab saya nak buat ibadah kurban. Nanti kita bincang, mana lebih afdal, di Malaysia ke di luar negara. Jadi saya nak buat ibadah kurban, pergi sekejap. Nanti qadaklah balik. Tapi bagi orang yang benar-benar menjadikan ibadah kurban adalah bukan peringkat sunat muakkad, tapi wajib mesti ibadah kurban. Ada satu kisah yang benar-benar berlaku. Saya baca kisah ni di Indonesia. Ada pengembala lembu ni, biasalah dia ternak lembu dan dia biasalah dengan orang yang nak beli untuk binatang korban kan. Satu hari didatangi oleh seorang wanita. Wanita ni bawa duit kecil-kecil. Dia kata saya nak buat ibadah kurban, nak ambil satu bahagian, contoh begitulah. Kemudian bila ditanya, kalau ringgit Malaysia lebih kurang RM170 Malaysia. Lepas tu bila kumpul-kumpul duit dia kata ada 130 saja. Jadi pemilik binatang korban ni kata 130 tak lepas. Modal saya pun tak lepas. Tapi dia merayu juga, tolonglah tuan, nak buat sangat ibadah korban ni dengan baju lusuh apa semua. Kemudian akhirnya pemilik binatang korban ni dia kata okeylah, tak apalah, boleh. Lalu pemilik ni pun diminta. Entah macam mana, saya tak ingat ceritanya. Tetapi pemilik ni ikut wanita ni untuk pulang ke rumah. Bila pulang ke rumah, rumah yang sangat buruk, yang sangat usang. Kemudian bila lihat ada seorang wanita tua yang telah terlantar di atas katil. Dan mereka 3 beranak. Yang wanita tu anak lah. Kemudian ada anak kecil pula seorang. Rupanya yang nak buat korban adalah nenek tua yang di atas katil. Bila dikatakan, mak,
Ini saya bawa orang yang akan uruskan korban ni mak. Terus mak tu dalam keadaan sakit menggagahkan diri, ucap syukur kepada Allah, lalu menyebutkan, ya Allah, syukur kepadamu, tahun ini masih lagi engkau rezekikan aku untuk korban. Dan masih sama rumah tak ada apa-apa, perabur tak ada, makanan, maksudnya rumah yang buruk, rumah yang sangat usang, tak ada apa-apa. Memang orang miskin tetapi kaya jiwa ataupun kaya iman. Tapi hari ini, manusia hari ini ramainya kaya harta. Allah beri apa yang nak. Kamu usahakan, Allah beri. Kamu minta, Allah beri. Tapi bila time Allah minta, kita berkira-kira dengan Allah. Dan bukan selalu Allah minta. Dan Allah minta kita buat korban pun bukan untuk Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang sampai kepadaku bukan binatang korban itu, tapi takwamu itu. Sebab itu ada orang buat korban, orang kaya. Seekor lembu apa kisah? 10 ekor pun boleh. Nak bagi 20 ekor pun boleh. Kalau jutawan. Kalau harta ada ratus-ratus juta. Tapi kalau melakukan korban bukan dengan takwa, bukan dengan iman, mungkin dengan sombong, mungkin dengan menunjuk-nunjuk, dengan riak, dengan ujub, maka na'udzubillah min zalik, korban itu tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bukan binatang sembelihan itu yang sampai kepadaku, tetapi takwamu itu yang sampai. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ternyata di sana ada golongan yang benar-benar miskin, al-fuqara wal masakin. Golongan yang miskin memang betul-betul dia tak mampu untuk korban. Memang tak mampu, tetapi dalam hatinya begitu besar keinginan untuk melakukan korban. Dan mungkin walaupun dia tidak melakukan korban, tapi dia dapat pahala korban. Dia dapat. Allah tahu dalam hatinya benar-benar mahu melakukan ibadat tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, hadis yang sahih, Nabi menyebutkan, sesungguhnya seseorang yang begitu hatinya, yang begitu mengimpikan, menginginkan mati syahid, maksud dia bukan tipu. Dia bercita-cita nak mati syahid, dia nak pergi ke medan perang mempertahankan Islam. Dia memang kalau ada je panggilan perang memang dia pergi. Maksud cita-cita tu bukan omongan kosong, bukan hanya pada lidah. Memang betul-betul dia tidak menipu, dia membenarkan dalam hati dan Allah tahu apa yang terkandung di dalam hatinya. Dan akhirnya dia meninggal di atas katil, Nabi sebut tetap baginya mati syahid. Walaupun mungkin dia tak meninggal pun di atas, di medan perang. Cita-citanya, kematian yang begitu dia tidak dapat. Kerana besarnya ataupun kuatnya niat itu sendiri. Allahu Akbar. Sebab itu kata ulama, sesungguhnya niat itu lebih besar daripada amal itu sendiri. Kalau kita buat amal soleh, tapi niat bukan ikhlas, Allah tak terima. Tapi di sana ada orang yang benar-benar ingin melakukan suatu ibadah tapi terhalang. Mungkin sebab sakit, mungkin sebab tidak mampu sekian-sekian, tapi akan sampai juga kepadanya, tetap dikurniakan pahala. Subhanallah, kita golongan yang mana? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Bila kita sebut pasal kurban, jawapan kurban dengan sedekah tu, kita fahamlah, dah terjawablah tu soalan tu ya. Iaitu afdal, dua-dua afdal tapi berwaktu. Mana yang ni? Sahabat-sahabat, para wanita sekalian, saya ni tak boleh nak berjalan ni. Tengah hari ni boleh ke ni macam ni? Boleh lagi ya? Subhanallah. Nak bangun buat lompat bintang ke? Okey, duduk tegak jap semua. Semua macam patah pinggang je kan? Tadi nampak macam warga emas, kan ni warga perak sikit. Okey, kita nak emas lah kan? Okey, tak apa. Subhanallah, saya nak tanya khabar. Baru nak tanya khabar. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Subhanallah. Apa khabar dengan iman kita? Allahumma ya Rabbi. Astaghfirullahalazim. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Ya Allah, matikanlah kami dengan iman. Wa syunni ma'al iman. Ya Allah, bangkitlah kami dengan iman. Ya Allah. Itu kita kena minta selalu. Hidup dengan iman, mati dengan iman, dan dibangkitkan dengan iman. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, saya nak tanya apa khabar sekali lagi. Tuan-tuan, puan-puan, jawab dengan cara saya ya. Duduk tegak semua lagi sekali. Buat main game lah sikit, Datuk Prof. Boleh ya? Okey, subhanallah. Bila saya tanya apa khabar semua, kita jawab Alhamdulillah. Letak tangan kat dada dulu. Macam itulah.
Alhamdulillah, macam tu je. Tak payah selit-selit, nanti susah nak lepas. Alhamdulillah, cinta Allah, angkat tinggi-tinggi pun boleh ya. Cinta Allah angkat dua-dua. Ada pula yang buat macam ni. Macamlah dia pegang mic. Saya pegang mic ni. Itulah. Luruh sangat kan? Jujur sangat. Okey, dua-dua lah angkat. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Buat love. Cuba tunjuk kat orang sebelah. Jadi tak love tu? Prof, ni tak jadi tu. Saya nak tengok sikit. Oh, memang keras sangat tangan tu. Jadi jugalah sikit. Sebab kesian orang lelaki kan. Dia, tuan tengok ustaz. Oh, jadi tengok. Pandai Ni yang apa ni, romantik ni Okey, tak apa. Sekali lagi. Itu baru percubaan. Biasanya 10 kali percubaan baru jadi. Okey, saya tanya apa khabar, jawab macam mana? Alhamdulillah. Ikut semua. Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Buat love. Sebab tengok encik bulat love encik. Ikut suka hati ya kan? Okey, sebab ramai juga yang tak berapa nak jadi, kita buat love besar. Bahagia. Jadi tak nampak, jadi tak jadi sama yang berlaku. Okey, boleh ya saya tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Ada yang bahagia tu kan? Bahagia. Ya Allah, itulah kan tak daripada hati. Dia bahagia. Cepatlah ustazah, saya nak balik pula ni. Bila sebut bahagia, mestilah muka tu nampak bahagia, ceria. Boleh tak jangan menyandar duduk tegak? Saya dah lah ceramah duduk berdiri. Sedap menyandar ya. Duduk tegak, dah buat dengan semangat. Ini kalau berjaya kita tak perlu ulang lagi dah ni. Kan ni pensyarah-pensyarah ni kena tunjuklah kepensyarahan tu. Kehebatan tu. Okey, subhanallah. Okey, are you ready? Yes, I'm ready. Macam tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para muslimin muslimat, lelaki soleh, wanita solehah, perhiasan terindah dunia, bidadari di jannah. InsyaAllah, wahai para mukminin mukminat, bakal melakukan ibadah kurban pada tahun ini insyaAllah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, alhamdulillah. Rasa nak tepuk Okey, kita takbirlah. Takbir, Allahu Akbar. Kuat lagi boleh? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kalau hari ni tak dapat yang lain, dapat yang tu pun jadi dah. Balik-balik suami tanya, ceramah dapat apa? Awak tanya saya, apa khabar? Tanya saya. Alhamdulillah. Sungguh subhanallah. Sebenarnya itulah 3 sumber bahagia kita. Apabila dalam hati kita ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, kita akan bahagia. Walaupun kita tidak memiliki cinta yang lain, walaupun kita tidak dapat perkara yang lain, mungkin luput. Semua nikmat lain akan luput. Tapi nikmat ini kalau kita miliki, kekal dalam kubur sampai mahsyar. Apabila dalam hati kita ada cinta kepada Allah, Rasulullah dan juga Al-Quran. Pernah kan sekali ada orang Arab Badui tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Lalu Rasulullah bertanya semula, apa persiapan kamu untuk bertemu kiamat? Kemudian dia jawab, ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Solat, puasa, sedekah semua biasa saja. Namun dia jawab, namun di dalam hatiku ada rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Dan Rasulullah tahu siapa yang bila sebut cinta kepada Rasulullah dengan hati ataupun pada lidah. Kita tak tahulah. Cinta kita kepada Rasulullah yang kita sebut sayang ni dengan hati yang sebenar-benarnya ataupun lidah saja.
Lalu Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya-Allah kita akan bertemu di jannah. Kita akan bertemu Rasulullah SAW. Dan cinta perlukan pembuktian. Cinta, kalau orang yang bercinta ada 4 ciri-ciri orang bercinta. Ingat tak dulu masa bercinta, tuan-tuan, puan-puan? Prof, Datuk, bercinta tak? Ke terus kahwin je? Sedar-sedar, oi dah kahwin. Kenal lah juga, jatuhlah cinta sekejap, betul kan? Orang lelaki kat sini, muka macam baru jatuh cinta belaka ni. Sudah, Masya Allah. Ingat tak macam mana masa waktu jatuh cinta? Ingat tak ingat Ustazah? Ada 4 ciri-ciri orang jatuh cinta. Yang pertama, disebut-sebut. Walaupun tak sebut kat mulut, dalam hati tu. Kalaulah yang dicintai tu nama apa? Mamat. Mamat. Dalam hati je lah. Contoh, masa terlintas je, teringat je. Betul tak? Banyak disebut. Kemudian rasa rindu. Rasa rindu ni akan selesai bila bertemu. Rasa rindu kita kepada Rasulullah juga, insya-Allah kita akan melepaskan rasa rindu itu di syurga, di padang mahsyar, insya-Allah. Allahu akbar. Dan kekuatan rasa rindu itulah kita akan berusaha untuk bertemu dengan orang yang kita rindu. Kalau kita dah berpisah dengan mak ayah dah meninggal dunia, Allah simpan rasa rindu itu. Dan kerana rasa rindu itulah bila teringat, sedekah Al-Fatihah, sedekah Yasin, buat sedekah niat untuk mak ayah, istighfar pun akan dapat pahala untuk ibu ayah. Itu hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak ada si fulan, ada manusia bertanya kepada Allah, ya Allah, daripada mana banyaknya pahalaku ini? Lalu Allah menjawab, ia adalah istighfar anakmu. Subhanallah. Itu hasil daripada rindu yang sebenar. Masya Allah. Kan orang bercinta macam tu, ke tak teringat pun? Teringatlah kan. Buat-buatlah teringat. Ni rindu tak kat suami masing-masing ni, mai datang kerja ni? Resah gelisah tak nak balik kerja ni, tak sabar? Ke sabar? Ada suami kat sebelah je. Tak acilah. Kita kan kalau dah sayang, berpisah tempat kerja pun teringat-ingat kan? Rindu. Bang, tak sabarlah nak jumpa petang ni. Kan setiap petang jumpa. Yelah, setiap petang rindu. Gitu kan. Subhanallah. Cia. Okey. Rindu. Sebut rindu. Kemudian apa dia? Sanggup, tingkatan yang paling tinggi antaranya adalah sanggup berkorban. Betul kan? Sanggup berkorban demi membuktikan cinta. Kan masa bercinta dulu sanggup buat apa saja. Bukanlah sanggup semua. Tapi kalau temu janji pukul 12 tu, 12 malam dia dah ready dah. Bukan ready apa, pilih esok pakai apa, test tudung ni, nampak gemuk lah sikit, ni nampak ni sikit. Maksudnya dah berdebar tu. Sebab apa? Sanggup korban ni, masa ke apa, penat ke apa, untuk orang yang dicintai. Kalaulah ayat, ini ayat power ni tuan-tuan ni. Kalaulah contohnya si Mamat dengan siapa? Itulah biasa Mamat Timah kan. Ini bukan Fatimah ya, ni Timah, biji Timah ya. Sebab dia kata janganlah bagi contoh Timah. Saya bukan masukkan Fatimah. Si Mamat dengan si Timah contoh ya. Timah kata, "Bang Mamat, Timah ni banyak masalah." Bang Mamat pun jawab, "Tak apa Timah. Abang memang dilahirkan untuk menyelesaikan segala masalah Timah." Memang power. Cubalah test tuan-tuan. Masya Allah. Dekat isi masing-masing lah. Ini isteri tak boleh nak buka mulut nak cerita. Cerita pasal kerja tu. Isteri pun lama-lama simpan je, tak nak bercerita. Tapi kalau suami cakap, tak apa, saya memang dilahirkan untuk dengar masalah awak. Suami pun buat-buatlah dengar kan. Tak apalah, subhanallah. Antara akhlak Rasulullah SAW, dia pendengar yang sangat baik. Sehingga kan dalam satu majlis, sahabat Nabi kata, aku sentiasa merasakan aku adalah orang yang penting pada pandangan Rasulullah. Maksudnya walaupun ada di kalangan sahabat Rasulullah tu, ada yang hebat, ada yang gini, ada yang pembesar, tapi bila dalam satu majlis, Nabi tidak membeza-bezakan, sampai semua rasa semua penting. Pernah diceritakan oleh sahabat Nabi akhlak Rasulullah dengan cucu. Ketika itu Rasulullah sedang melakukan sesuatu lah. Tiba-tiba cucu datang, Hasan Hussein datang, masih kecil. Rasulullah terus berhenti melakukan perbuatan tersebut, benda yang boleh dihentikan lah. Lalu Rasulullah pun pergi ambil dan Rasulullah peluk dan cium. Subhanallah, Allahu Akbar.
Dan akhlak Nabi SAW bila bercakap dengan siapa pun, tak kira lah pangkat apa pun, bila bercakap mesti memalingkan seluruh tubuh. Semua seluruh tubuh akan paling, bukan muka saja. Kadang kita bercakap dengan suami, dengan isteri, mata tengok mana telefon. Ya. Okey. Isteri pun tanya, bang setuju? Setuju. Awak setuju apa? Apa dia? Setuju je. Memang tahu sebenarnya, buat-buat dengar. Anak pun tengok komunikasi mak ayah. Lepas tu satu hari mak ayah pula nak bercakap. Anak tengah main game. Ya. Agak-agak anak tu, dia dengar tak? Tak dengar. Tapi dia ikut skrip sama yang mak ayah buat. Sebab itu anak adalah cerminan kita. Allahu Akbar. Itu selingan je lah. Tapi nak ceritanya Rasulullah, dia akan menjadikan orang rasa sangat penting dan suka beri perhatian. Seorang suami, seorang isteri, bila pasangannya bercakap, bila anak bercakap, beri perhatian, dapat pahala amal sunnah Nabi, akhlak Nabi SAW. Bukan saja-saja. Bahkan Sayyidatina Aisyah pernah cerita, satu ketika aku bercerita kepada Rasulullah cerita yang sangat panjang. Cerita aku berkumpul dengan sahabat-sahabat wanita, lebih kurang 11 orang perempuan tak silap saya. Tapi lebih daripada 10 orang, 11 ke 13. Setiap wanita bercerita tentang suami masing-masing, bukanlah keburukan. Cerita tentang perihal suami. Dan Sayyidatina Aisyah cerita balik kepada Rasulullah satu-satu. Yang pertama begini, yang kedua begini. Agak-agak tuan-tuan boleh bertahan sampai nombor berapa je? Mungkin isi bercerita yang keempat kan, kawan yang ni kan, kelima. Adahlah tu panjang cerita. Tetapi Sayyidatina Aisyah cerita Rasulullah dan Aisyah sebenarnya sangat seronok bukan sebab cerita tu. Bagaimana dia dapat perhatian daripada seorang suami yang sangat sibuk, yang sangat besar amanahnya, tetapi tetap memberikan hak kepada seorang isteri. Sebab orang perempuan, keperluan dia didengar dan juga bercakap. Keperluan bercakap tu lebih penting daripada makan. Maksudnya kan, antara lapar dengan nak bercakap dululah. Orang perempuan perlu bercakap, orang lelaki bercakap bila perlu. Terbalik sikit lah. Faham tak tu? Masya Allah. Dan Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah dengar sampai habis dan Rasulullah buat kesimpulan. Akhirnya Rasulullah buat khulasah. Aku bagi kamu wahai Aisyah seperti suami yang ni, seperti suami yang terbaik tu. Dan adalah khulasah yang Rasulullah buat, menunjukkan Rasulullah bukan buat-buat dengar, dan Rasulullah dengar semua kisah tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita kembali kepada tajuk korban ni kan. Jadi nak sebutnya, cinta perlukan 3 ciri. Saya sebut 4 tadi, 3. Siapa yang menyebutkan rasa cinta kepada Rasulullah, pertama banyak sebut Rasulullah, selawat pada Nabi. Kemudian yang kedua, rindukan Rasulullah SAW. Ada rasa ingin bertemu dengan Rasulullah, kadang-kadang boleh mengalir air mata bila dengar cerita Rasulullah. Kemudian ciri yang ketiga iaitu sanggup berkorban untuk membuktikan cinta kepada Nabi SAW. Sanggup berkorban demi membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara tingkatan ataupun ciri-ciri orang yang betul-betul jatuh cinta. Tapi kalaulah kita tidak mampu melakukan korban, seolah-olahnya cinta kita adalah dusta. Cinta kita itu seolahnya pada lidah saja. Ya, sayang Rasulullah, sayang tak sayang. Tapi bila Rasulullah minta kita berkorban, dan korban itu bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, ia akan datang untuk diri kita sendiri. Di padang mahsyar kelak, dengan kuku, dengan bulu, dengan apa? Dengan tanduk dan darah. Setiap titisan darah korban itu juga ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya minum air sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah. Boleh duduk pula ya. Ni kena turunkan. Kita ni adalah lebih kurang dalam 1,600, 2,000 orang lah bersama kita. Walaupun dalam dewan ni dalam 40,000 orang. Dalam dewan ni adalah, dia orang tak tahu. Ni, dia orang kat live ni tak tahu ni. Subhanallah. Jadi ada, tapi sebenarnya bersama dengan kita serentak lebih kurang dekat page saya lah. Mungkin campur Uniten, wallahualam, page dengan Instagram dalam 2,000 orang lah. Jadi Alhamdulillah ramai yang akan dapat manfaat. Walaupun mungkinlah yang berada di sini dapatlah jumpa kan. Tapi insyaAllah dapat manfaat sekali. Saya sebenarnya nak sebutkan tentang bab korban Habil dan Qabil sebelum pergi kepada korban Nabi Ibrahim AS dan korban kita. Bila sebut pasal korban, tadi tu kan macam khutbah kan, semangat. Duduk, slow down sikit. Kita perhatikan kisah korban Habil dan Qabil di dalam Al-Quran dicatatkan kisah ni kan.
Korban Habil dan Qabil, anak Nabi Adam AS, bila Allah perintahkan untuk melakukan korban, kita tahu korban Habil tidak diterima oleh Allah, Habil diterima. Dua-dua melakukan korban. Dua-dua melakukan korban. Ini yang kita nak perhalusi. Di kalangan kita nanti, semua orang ramai yang boleh buat korban. Tetapi kita nak apakah ciri-ciri korban yang Allah terima. Rugilah kalau kita buat korban dah ambil harta kita, tapi korban kita tidak mempunyai sifat-sifat ataupun ciri-ciri sebagaimana korban Habil. Masya Allah. Dua-dua anak Nabi Adam ini bila diperintahkan buat korban, dua-dua ambil masa yang lama untuk cari binatang korban. Qabil cari yang paling kurus, yang paling kurang isi. Habil sebaliknya, cari binatang korban yang paling terbaik, binatang korban paling gemuk, paling sehat. Bila dipersembahkan kepada Allah, korban Habil yang diterima oleh Allah. Dan hari ini sebenarnya ramainya Qabil moden. Ramai sebenarnya Qabil. Walaupun Qabil itu anak Nabi Adam berapa ribu tahun yang lepas, tetapi keturunan, akhlak, perangai Qabil itu masih lagi diwarisi manusia sampai hari ini. Bila bab sedekah, kita akan memilih nilai yang paling rendah. Walaupun sebenarnya kita mampu memilih untuk nilai yang sederhana ataupun nilai yang lebih tinggi. Dan kita ikat apa dengan perkataan ikhlas. Yang penting ikhlas kan Ustazah. Allah tak pandang jumlah kan, yang penting ikhlas. Kalau banyak pun tak ikhlas buat apa? Nampak tak tu? Kita punya kona tu kan, ayat tu kan. Saya nak tanya kan, kalaulah ada orang minta sedekah, orang yang betul-betul memerlukan, kita buka lah bil duit kita. Ataupun ada tabung lah yang lalu kan, agak-agak kita akan buka yang mana? Buka bil duit lah. Adalah biru, adalah hijau, ada merah, ada orange, ada purple. Agak-agak yang mana yang paling banyak orang ambil? Akan ambil yang biru. Mungkinlah ada kata yang hijau, tapi memang tabung masjid paling banyak biru lah. Meriah biru. Subhanallah. Ini bukan saya nak merendahkan, tidak. Memanglah kalau ayat yang sedapnya kita sebut sedekahlah terpulang berapa, yang penting ikhlas. Ikan sedap dengan ayat tu. Tetapi satu keadaan kita dah lama hidup bersedekah, kita perlu naikkan nilai sedekah kita kepada kefahaman dalam bab sedekah ni. Sebab apa? Banyak orang yang bersedekah hari-hari tapi nilai iman dia tidak naik. Sedekah tersebut tidak menaikkan imannya. Sedekah tersebut tidak mengurangkan dosanya. Maksudnya akhlaknya masih sama, sedekah hari-hari. Solatnya masih sama. Al-Qurannya masih sama, zikirnya masih malas. Soalnya sedekah yang dilakukan tidak berjaya menjadi sebab untuk imannya semakin kukuh, semakin kuat. Allahu Akbar. Jadi biasanya kalau buka bil duit kan, yang paling laju warna biru lah. Dan akhirnya kita memberi kepada Allah satu nilai yang kita sendiri tak sayang. RM1 siapa sayang? RM1 cari tak kalau hilang? Ke memang buat ni announcement? RM1 kita tak adalah bising. Ada nampak tak duit Umi? Berapa RM1? Tolong cari jap, tolong cari. Kalau tak jumpa jangan duduk. Tak ada RM1, tak perasan pun kalau tak ada. Dan kita tak kira pun RM1 kadang. RM5 pun okey lah. Mungkin kita tanya juga mana duit Umi RM5. Tapi kalau hilang tak terasa, tak adalah, tidur lena je. Tapi kalau RM50, memang carilah lagi kalau hujung bulan kan. RM50, Umi mana? Ya Allah, kan ada toyo sekarang ni, zaman ni ada toyo tadi. RM50 hilang mungkinlah. Masya Allah. Kalau 100 lagi terasa. Jadi, bagaimana nilai sedekah kita? Adakah kita memberi di jalan Allah suatu nilai yang kita sendiri tak sayang? Umpama seperti Qabil mencari-cari binatang korban yang dia sendiri paling tak sayang, yang nilai paling rendah. Dan bila kita nak bersedekah kepada Allah, kita juga pilih nilai yang paling rendah. Tapi bagi orang miskin, RM1 itu tinggi. Jadi kalau dia bagi 5%, 1% pun nilai dia sangat tinggi. Itu bagi orang susah. Tapi ramai orang bila beli barang, ketika itu dia membeli umpama orang kaya. Tak apa bang, mahal sikit periuk ni. Nokza contohnya. Contoh saja ya, bukan kata salah, nak beli tak ada masalah. Masa tu kita akan sebut tentang kualiti. Kualiti itu pada pandangan apa? Dunia. Tapi bila bab sedekah, kita akan sebut tak apa bang, yang penting ikhlas. Kita tak mikirkan tentang kualiti, kita sebutkan tentang kuantiti. Allahu Akbar.
Bila urusan dunia kita jadi kaya, bila urusan akhirat kita jadi miskin. Tiba-tiba kita rasa tak cukup. Tapi bila nak urusan dunia, tiba-tiba kita boleh cover. Bang, tak apa bang, saya dah kira siap-siap dah, memang cukupnya. Kita dah ni bajet ni, saya dah kumpul dah. Tiba-tiba jadi kaya, mampu untuk membeli apa yang kita hajatkan untuk urusan dunia. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi, cuba kita perhatikan. Kadang-kadang kita belajar sedekah banyak sikit kan. Kadang RM10, kadang naik RM20. Orang yang tak biasa sedekah RM5, mula-mula dia sedekah RM5, dia terasa, aduh RM5, ya Allah, apa masalah aku ni bagi RM5 ni. Mula-mula terasa, lama-lama dah biasa bagi RM5, dia tak rasa apa dah RM5. Allah cabut rasa cinta dia terhadap RM5. Lepas tu dia naik pula ke RM10. Mula-mula terasa, bang RM10, bang biar betul bang, minta baki lah bang. Oh, minta baki pula. Alah, tak ada apa RM10. Lama-lama dah terbiasa RM10. Dan masih sama Allah melipat gandakan lagi rizkinya. Dan masih sama dalam hatinya Allah cabut cinta kepada RM10. Dia naik jadi RM20 contoh. Biar sedekah je bang, ada orange tak? Tak apalah bang, ni cleaner ni, bukan orang lain pun bang. Okey, bagi RM20. Lama-lama RM20 rasa biasa. Sebab itu ada orang peringkat, dia naik ke RM50 dan tak rasa apa-apa pun bagi RM50. Bagi macam tu je. Walaupun dia tak sekaya orang yang lebih kaya, tetapi masih tahap sedekah dia RM10. Dan percayalah, orang yang membiasakan situasi begini, dia akan cuba menghiris rasa cinta dia terhadap duit tersebut. Dia macam ni kan, bila kita sedekah satu jumlah yang banyak, kita teringat. Kalaulah silap pagi bulan, kita buka-buka, memang tak ada duit kecil, RM50 je. Dan kebetulan masa tu, ada orang tengok pula daripada jauh, dah lah ustazah. Kan buka, ya Allah, takkan tak jadi, takkan cancel. Jadi ada RM50 je. Jadi bagilah juga kan. Mungkin lepas tu teringat, ya Allah, lain kali kena siap teguh ni, duit kecil ni. Teringat tu kan. Balik rumah teringat lagi, RM50. Ya Allah. Dan lagi kalau time kita memerlukan, contoh saja. Maksudnya satu nilai yang tinggi, dia akan menggeletek hati kita. Betul tak? Dia akan membuatkan teringat-teringat. Ini adalah situasi iman kita sedang berlawan dengan nafsu kita. Maksudnya bila timbulnya pertentangan antara iman dan nafsu, kita sedang mengalahkan hawa nafsu. Tapi bila bagi RM1, kita tak ada berlawan. Tak ada timbul kita sedang mujahadah. Kita sedang mujahadah, bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu bila tiba bulan Zulhijjah, kita dituntut untuk melakukan satu korban dan nilainya tinggi. Dan hari ini orang cenderung untuk memilih korban luar negara sebab jauh lebih rendah harganya. Ada yang 280, ada 290, ada yang 300, ada 350. Korban di Malaysia berapa? 690, 680, 700. Diberi pilihan, kita nak korban yang mana? Subhanallah. Ada yang Malaysia. Tapi sebahagian besar masyarakat Malaysia juga dah membudayakan memilih korban di luar negara. Antaranya kalau buat Malaysia seorang je, bang, kalau negara dapat kita berdua. Contoh. Allahu Akbar. Kadang-kadang bila kita bercakap gitu, kita tak perasan kita sedang buat korban kerana Allah, kerana cintakan Allah ataupun cintakan duit. Allah tahu siapa yang buat korban kerana sebagai bukti cintakan Allah ataupun sebenarnya dalam keadaan yang sama sangat mencintai duit. Tapi sebab orang buat korban, kita buat korban. Kan nanti naklah juga buat korban. Tapi Allah dah sebut, bukan binatang korban itu yang sampai kepadaku, tetapi takwamu itu. Dan takwa ini tak boleh datang dengan tanpa jalan mujahadah. Jalan pengorbanan, lawan perasaan, lawan hawa nafsu. Allahu Akbar. Ini bukan saya menidakkan korban luar negara. Ramai ni syarikat korban marah kalau saya sebut macam ni. Kami juga melalui sahabat Amal Care, siapa yang nak buat korban bersama, tapi saya tak elang bersungguh sangat. Sebab itu dekat Facebook pun tak ada. Tapi siapa nak buat korban bersama kami, memang kami buat. Tapi kami utamakan Malaysia. Tapi sikit sangat yang kami dapat Malaysia. Sebab bila kita buat elan, memang banyak yang di Kemboja orang ambil 350. Tapi sebab kami bukan buat benda itu satu benda komersial, memang nak buat untuk orang susah fakir miskin. Tapi kita dahulukan di Malaysia. Kita cari sungguh-sungguh Malaysia, kita dapat lebih kurang dalam 22 ekor dah. Alhamdulillah. Dan kita menyasarkan setiap negeri 3 ekor. Di bawah sahabat Amal Care ada lebih kurang 4,000 ke 5,000 data orang fakir miskin. Asnaf yang betul-betul miskin. Dah lama tak makan daging. Kita menyantuni sepanjang COVID hari itu memang ramai. Dan banyak orang fakir miskin di Sabah Sarawak. Jadi memang kita utamakan untuk di Malaysia.
Tapi memang lebih ramai orang berhajat dan berminat di luar negara. Tak apa, sah ke tidak sah. Tapi suka saya ingatkan kepada yang memilih untuk luar negara, betulkan niat, bukan kerana korban di luar negara itu kerana nak korban sebagai adat orang yang semua korban, tetapi betul-betul niat kerana Allah, dan Allah tahu tak kemampuan kita. Kalau kita sebut ayat, kita kena jujur. Bercakap itu daripada hati. Allah tahu apa yang terkandung dalam hati. Contoh kita kata, kita berkorban lah bang, ikut kemampuan. Yang kita mampu korban luar negara, nak macam mana? Saya nak tanya, Allah tahu tak kadar kemampuan sebenar kita berapa? Allah tahu. Allah tahu berapa harta yang kamu yang Allah kurniakan. Allah yang Razak tahu. Allah yang Ghani, yang Murni. Allah yang Kaya, Maha memberi kekayaan. Allah tahu kekayaan berapa kita ada. Simpanan ada berapa, barang kemas ada berapa, aset itu ada berapa, itu ada berapa. Sebab itu bila kita sebut tak apalah mengikut kadar kemampuan, tetapi kita ambil kadar yang paling rendah, kita bimbang, kita sangat berkira-kira dengan Allah, berkira-kira dengan diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau nak bincangkan tentang persoalan mana lebih afdal, korban luar negara ataupun di negara sendiri, alim ulama, sebahagian besar ulama menyebutkan afdal di tempat sendiri, sekiranya tempat sendiri masih ada fakir miskin. Kecuali memang tempat sendiri, negeri sendiri, negara sendiri tak ada fakir miskin, maka ketika itu bolehlah di luar negara. Kerana sunat bagi agihan binatang korban, yang pertama fakir miskin 1/3 kan. 1/3 lagi kita bolehlah berikan kepada ahli keluarga walaupun bukan fakir miskin ataupun jiran tetangga. 1/3 lagi boleh ambil bahagian kita. Tetapi yang paling afdal, kita ambil sikit, bukan 1/3, ambillah sekadarnya, kemudian selebihnya semua adalah untuk al-fuqara wal masakin. Itu lebih afdal. Sekiranya ada orang tempatan yang masih miskin, walaupun bukan di negeri, di kampung kita tak ada ustazah, tapi kampung sebelah, ya, negeri sebelah, Sabah, Sarawak, mungkin di Kedah, wallahualam, mungkin di mana-manalah negeri, masih ramai. Kalau cari orang miskin memang jumpa. Tak jumpa sebab tak cari. Bila kita buat program kebajikan di bawah Sahabat Amal Care, subhanallah, bila kita jumpa seorang orang miskin bila kita tanya ada lagi tak orang susah, dia akan tunjuk, mesti berangkat. Yang mana dah lama tak makan ayam, 4-5 bulan, ayam ikan tak pernah makan. Yang makan nasi dengan ikan kering tu boleh beli lagi lah dengan garam saja. Bukan lama dalam kes-kes Covid hari tu, sebelum tu dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau nak sebut afdal, ya afdal di Malaysia. Tapi tak salah dan masih sah bila di luar negara. Tak ada masalah. Saya bukan kecam, kami pun buat juga korban di luar negara. Tak ada masalah. Tetapi di sinilah kita perlu menjaga hati kita, membetulkan niat kita. Kalaulah kita mampu di Malaysia, maka ambillah di Malaysia. Subhanallah. Tapi ada orang kata, Ustazah saya nak buat dua-dua. Boleh, tak ada masalah. Ustazah nak buat 3 bahagian, silakan. Nak buat seekor lembu pun boleh, 2 ekor lembu pun boleh. Kalau rasa ya Allah rezeki banyak ya Allah, tahun ni ya Allah aku nak buat korban lebih sikit ya Allah, buatlah seekor terus. Seekor dalam 4,500, dalam lebih kurang 5,000. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebab itulah bila kita buat korban yang tinggi sikit nilai dia, kita sedang berlawan mujahadah dengan hawa nafsu kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sekarang kita dah pukul 4 dia. Dah dekat pukul 4 dah ni. Kalau ada soalan, mungkin ada soalan daripada pendengar ataupun di sini, insya-Allah bolehlah kita bincang. Antaranya yang jadi sunat kan, bila kita buat korban di luar negara, kita terhalang untuk buat sunat ambil bahagian kita tu. Betul tak? Kita bagi sepenuhnya. Sebab itu bila saya baca beberapa penulisan, rujukan-rujukan, kerana itu afdal di tempatan yang mana kita juga boleh ambil sedikit daging tu. Itu sunat. Persoalan tentang boleh tak bagi kepada non-Muslim? Boleh bagi tak korban kepada non-Muslim? Akikah boleh bagi tak? Ya, akikah tidak boleh. Akikah subhanallah ada penjelasan detail lagi lah. Bagaimana afdalnya tulang-tulang itu sebagai tanda syukur, sebagai satu bentuk menebus dan sebagainya. Bila sebut pasal korban, ia satu syiar Islam, dibuat secara besar-besaran. Dan
ibadah kurban ini juga dilihat oleh siapa? Bukan Islam. Mereka tahu kita menyambut perayaan Aidul Adha. Aid maksudnya perayaan. Aid juga bermaksud sebagai kembali. Bila sebut Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Ataupun perayaan menyambut hari kita kembali kepada suci, fitrah, umpama lahir semula. Tapi bila sebut Aidul Adha, hari perayaan kurban, ia adalah berkait dengan kisah korban Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Siti Hajar yang melakukan korban, Siti Sarah pun melakukan korban. Sebuah keluarga sebagai sebuah keluarga yang menjadi contoh dalam melakukan pengorbanan demi pengorbanan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila sebut Aidul Adha, tinggal lagi lebih kurang 10 hari ni. Jadi tadi tu soal apa, boleh tak bagi kepada non-Muslim? Saya rujuk tulisan daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ni. Disebutkan dibenarkan dengan syarat. Sekiranya non-Muslim tu, jiran-jiran itu orang yang baik, yang boleh dilembutkan hatinya. Maksud dengan tujuan dakwah, dengan tujuan mendekatkan dia dengan Islam. Maksudnya dia pun baik dengan kita, kita pun baik dengan dia. Bukanlah orang kafir yang keras hati, yang menunjukkan permusuhan, tidak. Tetapi yang menunjukkan perdamaian. Dan mudah-mudahan dengan niat kita bagikan dia ibadah korban tersebut, dan mungkin boleh cerita, ni ada daging sikit. Peliknya, why you bagi daging? Kan pelik. Biasa bagi kuih ke, bagi biskut ke, bagi krepek ke. Bagi daging kan pelik. Daging korban afdalnya bagi yang mentah ke masak? Mentah. Kalau daging korban afdalnya mentah. Kalau akikah afdalnya masak. Kalau ayah saya, kalau keluarga saya lah, bila akikah anak, sampailah kami pun anak pun buat macam tu juga. Simple, mudah saja. Yelah kambing, kalau perempuan seekor, lelaki 2 ekor kan. Sembelih, dapat daging, lepas tu masak. Ayah saya dia pandai masak, dia masak sendiri je seekor. Ataupun kita upah, kemudian bungkus. Bungkus dalam plastik, lauk-lauk, lepas tu pergi agihkan kepada orang kampung. Masa bagi, kita kena, orang kata, ni anak siapa? Zaman sekarang kan. Kita pun cakap, boleh berkenalan dengan orang kampung. Anak siapa? Ini kenapa? Ni adik, mak beranak zaman tu kan. Mak beranak. Jadi kadang-kadang kita buat majlis akikah, kita buat kenduri. Betul? Bukan kata tak boleh. Boleh. Tetapi bila buat kenduri kadang-kadang tu, orang miskin dia malu nak datang, dan kita panggil orang tertentu saja. Antaranya bila kita buat akikah ini, kita nak beri khabar gembira dengan kelahiran, dan bertambah lagi keberkatan, keseronokan, maksudnya kebagusan, keberkatan daripada akikah kita itu bila kita menggembirakan orang-orang miskin. Sebab itu hadis Nabi SAW, Allah tidak memandang walimah, majlis kahwin yang tidak menyantuni, yang hanya memuliakan orang-orang kaya, mengenyangkan orang kaya. Hari ini kan kenduri kahwin kan macam tu. Lagi kalau buat dekat hotel, buat dekat dewan-dewan, orang miskin malu nak datang dengan pakaian buruk, lusuh dan sebagainya. Lagi hari ini ramainya manusia, minta maaf ya kalau saya cakap ni bukanlah kasar, tetapi materialistik. Kadang-kadang mengutamakan tetamu-tetamu yang dijangka boleh dapat pulangan lebih. Contohlah, kalau ajak tu rugi, bukannya ada apa-apa pun. Tetapi yang menambah barakah majlis walimah adalah bila hadirnya fakir miskin. Ketika itulah fakir miskin dapat merasa daging, makan sedap dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Cuma nak cerita tadi tu, bila bila akikah, biasa kalau kami macam tu lah, 10 orang anak, memang tak ada buat majlis, sebab nak menyampaikan daging itu kepada seramai mungkin, dan ramainya orang kampung tahu bahawasanya ada kelahiran seorang anak, seorang manusia, seorang bayi. Masya Allah. Tapi terpulang kaedah, tapi bagi kami sangat jimat. Jimat lah, tak ada masak, tak ada apa. Maksudnya bagi lauk daging tu dimasak ikut sunnah betul-betul, masak itu lebih afdal. Tapi kalau daging korban, memang ada orang buat majlis juga nanti. Daging korban tu buat makan, tak ada masalah. Jadi sedekah. Sedekah nasi, sedekah jadi banyak juga pahalanya. Tapi kalau nak bagi yang mentah, bagi orang miskin, dia memang suka dapat yang mentah. Sebab dia boleh simpan. Dia bukannya macam orang kaya boleh makan daging hari-hari. Dia akan bagi-bagi, dia akan catur, dia akan simpan. Kalau bagi yang dah masak, maka hari tu saja dia dapat. Sebab itu bila Islam menganjurkan sesuatu, yang ni sunat begini, yang ni sunat begini, ada hikmah yang begitu besar. Bahkan bagi orang yang miskin, kalau dalam kampung tu dia seorang je miskin, tapi buat korban ramai, akhirnya dia kena ada freezer. Sebab sebanyak-banyaknya dia ada daging. Persoalan, boleh tak orang miskin ini kerana keperluannya benda lain, bukan daging lah, tapi yang dia perlu lagi adalah mungkin beras apa, dia nak jual daging tu,
Boleh ke tak? Harus, boleh. Tapi bagi si miskin saja. Janganlah pula orang kaya, dia dapat daging korban daripada anak-anak dah banyak, lepas tu dia pula jual. Tak boleh lah. Itu bagi orang yang memerlukan, bagi orang yang miskin. Jadi jangan kita herdik orang miskin, kau dah banyak daging, nanti berniaga lah ni. Oh, boleh buat duit pula yang daging korban. Janganlah herdik. Itu larangan di dalam Al-Quran. Fa'ammasa'ila fala tanhar. Kepada orang yang meminta-minta, orang yang memerlukan, kamu jangan herdik, kamu jangan hina. Itu adalah hak dia. Bila hari raya korban adalah hak hari perayaan, orang miskin gembira, bahagia, seronok. Kalau raya Aidilfitri, orang kaya seronok, boleh bergaya, boleh makan apa ni sekian-sekian. Tetapi bila Aidul Adha, orang miskin mereka bergembira, mereka berbahagia. Tetapi saya pernah dengar daripada orang miskin, dia kata, ustazah dulu banyak dapat, sekarang sikit dapat. Sebab apa? Orang kampung pun tak banyak dah buat korban sini, banyak dekat luar. Bukan saya reka cerita ya. Saya pernah, kita ziarah selalu, kita jumpa asnaf fakir miskin. Ni kan baru raya haji, itu banyak tak dapat daging. Tak ada ustazah, dapatlah satu. Dulu meriah ustazah, ramai orang bagi. Kenapa sekarang ramai orang susah? Tak ada orang susah, tapi mungkin dia tak buat korban sini kot. Masya Allah. Satu lagi timbul masalah apa? Kurangnya nak kerjasama dalam masyarakat sekarang, nak aturkan ibadah korban setempat. Kalau dulu kan benda tu kan kena gotong royong, kena ramai-ramai turun bawa pisau, bawa besen apa semua, dan makin kurang dah orang yang nak menguruskannya. Allahu Akbar, subhanallah. Kita bimbang satu hari nanti dah hilang syiar korban di negara kita sendiri. Sebab syiar itu berlaku di luar-luar negara yang miskin. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, tu dengar suara sendiri tu. Kenapa tu kan? Ada soalan ke? Okey, saya baca sikit tentang bab kelebihan hari Arafah. Boleh ke? Boleh lah kan? Takkan cakap tak boleh pula, kesian ustazah. Walaupun macam mana pun keadaan tuan-tuan puan, saya tetap juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki dalam kalangan Yahudi berkata kepadanya, wahai pemimpin yang beriman, terdapat ayat dalam kitab kamu yang jika diturunkan kepada kami orang Yahudi, sudah tentu kami akan jadikannya sebagai hari raya kami. Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayat yang mana satu? Dia menjawab, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku redha Islam itu sebagai agama ataupun cara hidup kamu. Saya nak sebutkan tentang ayat ini, sebenarnya ada kaitan dengan hari Arafah. Pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, ketika itu ada seorang Yahudi bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu orang Yahudi ini berkata, wahai Umar, ada satu ayat yang diturunkan kepada kamu, umat Islam, kepada kamulah, kepada agama kamu, yang mana ayat ini kami dah tunggu daripada nenek moyang kami lagi. Dan sekiranya ayat ini turun kepada kami pada hari sekian-sekian, kami pasti jadikan ia sebagai hari perayaan kami, hari yang paling penting. Ayat apa? Apabila Allah mengisytiharkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku ke atasmu, dan aku redha bahawasanya Islam itu adalah agamamu. Maksudnya Yahudi ni, Bani Israel ni, daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian ramai keturunan Nabi, kita tahu kan, di situ lahirnya Bani Israel. Tetapi daripada keturunan Nabi Ibrahim yang kedua, kita tahu Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, lahirnya Nabi Ismail. Daripada rumpun yang kedua, iaitu dengan Siti Sarah, lahirnya Nabi Ishak. Di bawah Nabi Ishak ini ada lebih kurang 18 ke 19 orang Nabi. Dalam setiap abad ada Nabi. Sebab itu Bani Israel sangat berbangga dengan keturunannya, dengan bangsanya, bangsa yang paling ramai diutuskan Nabi. Tetapi jalur sebelah sini, setelah Nabi Ismail lahir, di bawah Nabi Ismail tidak ada Nabi. Nabi yang wajib kita ketahui itulah kosong. Sementara di sebelah sini ada Nabi, sini tak ada, tak ada. Sampailah beberapa generasi, beberapa abad pun
Yang keluar akhirnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, yang sebelah sini ni, yang lahirnya, keluarnya Bani Israel ni, mereka tidak boleh terima bahawasanya Khatimun Nabiyyin, penutup segala Nabi, Sayyidun Nabiyyin, penghulu segala Nabi. Maksudnya yang terbaik, Nabi yang terbaik keluar daripada jalur yang tidak ada Nabi ni. Yang mana mereka dah berbangga keturunan Ishak ni, tetapi keturunan Ismail ni tidak ada Nabi. Tapi subhanallah, akhirnya keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung sehinggalah nenek moyangnya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya-Allah, Allahu akbar. Jadi kita lihat di situ, kita juga daripada keturunan ni lah. Sebenarnya dua-dua pula keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi mereka dah lama tunggu ayat yang mana mereka ini diberikan satu keistimewaan. Tapi bila pada hari Arafah yang terakhir, haji yang terakhir, dikatakan berapa bulan sebelum kewafatan Rasulullah, saya tak ingat 2 bulan ke sebelum 3 bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunnya ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bila orang Yahudi dengar turunnya ayat ni, kami dah tunggu lama. Kalau turunlah ayat ini pada kami, kami akan jadikan itu hari perayaan. Tapi tak turun kepada umat Islam. Dan kita jadikan hari Arafah itulah. Hari Arafah turun pada hari Arafah. Dan hari perayaan kita adalah sehari selepasnya, iaitu hari Aidul Adha. Allahu Akbar, subhanallah. Saya mulakan tu sebab mukadimah penulisan ni pun saya rujuk ni. Okey, subhanallah, maknanya berhari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sekejap. Mana hadis Nabi? 3 hari raya di dunia. Hari Raya Fitri, Hari Raya Adha, Tatabba' Arafah tadi. Subhanallah, syurga. Okey, sekarang kita ni lah, subhanallah. Mungkin kita buka kepada soalan. Silakan, ada mic di belakang. Tuan-tuan, puan-puan, InsyaAllah kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak ada soalan, saya balik. Walaupun soalan tu mungkin tak berkait, mungkin ada soalan penonton. Adakah sahabat nak tanya soalan? MC pun dah datang. Tak ya? Okey, ataupun kalau tak ada soalan, saya rasa biasanya penonton ni ada soalan, tapi sebab kita tak sempat tengok, mungkin kita boleh sebagai penutup, saya buat khulasah dengan apakah ibadah yang dianjurkan untuk 10 Zulhijjah ni, 10 hari terakhir bulan Zulhijjah. Apakah amalan-amalan sunat yang disarankan untuk kita lakukan? Hari ni kan 1 Zulhijjah. Boleh ya? Jadi kita tak jawab soalan, kita terus kepada tentang Zulhijjah. Subhanallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin balik nanti boleh cari tentang keistimewaan dan fadilat 10 awal Zulhijjah. Saya sekarang sedang merujuk Bayan Linnas, Bayan li Al-Hajj, iaitu merujuk kepada pejabat mufti wilayah Persekutuan. Saya selalu merujuk sebab banyak sangat rujukan di sana yang mudah untuk kita umat Islam di Malaysia. Okey, jadi antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hazil ayam." Ila akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan melainkan hari ini. Baginda memasukkan 10 hari terawal Zulhijjah. Baginda memaksudkan iaitu 10 hari terawal Zulhijjah. Saya ulang lagi sekali, Nabi sebut tiada hari-hari yang amal soleh yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan melainkan pada hari-hari ini, yang mana baginda memaksudkan 10 hari terawal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya? Sahabat suka tanya secara detail, adakah jihad pun tak boleh menandinginya? Lalu Nabi bersabda, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya kemudian dia langsung tidak kembali. Maksudnya kecuali syahid. Tapi kalau pergi berjihad di jalan Allah kemudian balik dengan selamat, pun tidak boleh menandingi amal soleh yang dilakukan 10 terawal bulan Zulhijjah. Subhanallah. 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah. Subhanallah. Perbahasan tentang kelebihan 10 hari terawal Zulhijjah terdapat dalam 2 fasal. Kelebihan beramal dalam waktu itu dalam hadis yang pertama,
Ada hadis yang lain lagi, tiada hari amalan yang dilakukan padanya menjadi afdal berbanding 10 hari terawal Zulhijjah. Kemudian panjang sebenarnya perbincangan yang ditulis ni. Saya pun dah baca tadi. Sekian, kemudian di sana ada perbahasan ulama tentang bab puasa. Ada yang sebut bahawa Nabi tidak meninggalkan puasa pada hari Ashura, iaitu 10 terawal, dan 3 hari setiap bulan. Sekian-sekian. Nabi tidak meninggalkan puasa 9 Zulhijjah. Okey, kesimpulannya, saya bagi tahu kesimpulan lah. Ada sebahagian ulama yang mengatakan hadis dhaif tentang berkaitan dengan Nabi berpuasa 10 hari terawal. Maksudnya ada orang dah start puasa hari ni penuh sampailah hari wukuf di Arafah. Kemudian wukuf di Arafah 9 Zulhijjah kan. 10 Zulhijjah kita raya kan. Jadi raya tu tak puasalah. Subhanallah. Jadi ada orang puasa penuh sampailah 9 Zulhijjah. Ada orang dia puasa 9 Zulhijjah saja. Sebab dia menyandarkan kepada yang awal tu tidak ada dalil yang sahih. Jadi kesimpulan daripada ini yang boleh saya bagi tahu, siapa yang berpuasa penuh silakan. Silakan. Dan janganlah pula kita kata ini amalan ni ia bukan daripada hadis yang sahih, tetapi di sana tetap ada rujukan hadis yang dhaif. Hadis dhaif boleh untuk beramal untuk fadail amal. Tetapi ada yang juga menguatkan amalan berpuasa daripada 1 Zulhijjah. Jadi saya tinggalkan dengan wallahu alam, kedua-duanya boleh. Tetapi ada juga di sana membincangkan yang paling jelas sangat besar puasanya adalah pada 9 Zulhijjah, pada hari wukuf di Arafah. Maksudnya ketika itu, kalau umat Islam berada di Arafah, dia mendapat pahala yang besar, iaitu berada di Arafah melakukan ibadah wukuf di Arafah. Tapi bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, maka menggantikan ia dengan kita berpuasa sunat pada hari Arafah tersebut. Faham ya? Jadi kita kalau boleh, seronok dengar tu. Kalau macam tu tak apalah, tunggu hari Arafah lah. Tapi bagi yang nak buat dan yang nak ambil yang tu saja pun tak ada masalah. Nak buat daripada 1 Zulhijjah pun tak ada masalah. Bila menyebutkan tentang ibadah apa yang dianjurkan, ialah segala jenis ibadah. Sama ada solat sunat, sama ada disebutkan tadi puasa sunat, puasa pula Isnin Khamis contohnya, dia berlipat kali ganda lagi. Sama ada baca Al-Quran, sama ada qiyamul lail, sama ada tahajud. Bahkan ada disebut dalam hadis, walaupun ada perbincangan tentang, tapi hadis ini disebutkan juga dalam artikel ni, lalu dibincangkan tentang kedudukan hadis tersebut, mengatakan qiyamul lail pada setiap malam 10 terawal Zulhijjah ini umpama seperti pahala Lailatul Qadar. Ada sampai tingkatan itu. Ada seperti malam-malam Ramadan contohnya. Tapi kesimpulannya, walau apapun nilai dia, 10 terawal Zulhijjah ini adalah hari-harinya yang ada kelebihan yang sangat dicintai Allah. Buat apa amal soleh pun. Sedekah ke, solat ke, zikir ke, baca Quran ke, solat sunat ke, apa jua jenis ibadah dilipat gandakan. Sebab itu kembali tadi tu, muslimin muslimat sekalian, dosa kita begitu banyak. Tapi umur kita pendek. Berbanding dengan umat Nabi terdahulu, umur panjang, ratus-ratus. Hari ini kalau kita jumpa orang, umur berapa makcik? 350. Tak ada. Memang pelik sangatlah. Makcik 200 lebih baru. Tak ada. Kalau 100 tu terkejut kan? 100 lebih. 90. 96, 97. Contoh kan. 80 tu dah tinggi. Tetapi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW umur pendek, tapi Allah kurniakan bulan-bulan yang mana beramal dengannya dilipat gandakan. Dan amalan tersebut boleh melebihi dan mengatasi umat terdahulu yang umurnya panjang. Maksudnya umat terdahulu mungkin beramal 1000 tahun. Ada yang 900 tahun, ada yang 700 tahun. Kalau Nabi Nuh AS umurnya dalam lebih kurang 1350 tahun. 950 tahun melakukan dakwah. Itu dicatat di dalam Al-Quran. 950 tahun dakwah. Sebelum berdakwah ada ratus tahun sebelum dilantik jadi Nabi. Lepas berdakwah ada lagi umur dia. Subhanallah. Nabi yang paling panjang Nabi Nuh AS lah. Subhanallah. Jadi kita adalah umat yang paling pendek umur, tetapi Allah kurniakan ada satu malam lebih baik daripada 1000 malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Ada bulan yang lebih baik daripada bulan, bukan bulan sekarang je, melebihi daripada bulan-bulan umat terdahulu, iaitu bulan Ramadan. Dan Allah kurniakan ada hari-hari tertentu, contohnya 10 hari Zulhijjah terawal ni. Jadi orang yang bukan kata pemalas, tapi kalau orang pemalas pun boleh jadilah, dia banyakkan ibadah 10 hari terawal ni.
Sebab dia tahu digandakan. Tak apalah, kawan-kawan dia lebih baik daripada orang yang buat biasa. Walaupun orang kata engkau ni 10 hari awal je kuat ibadah, lepas tu yang lain tu kau tak buat dah. Ia lebih baik daripada yang tak buat langsung. Subhanallah. Maksudnya di sini, walaupun umur kita pendek, tak panjang, tapi ada ketikanya bila kita berilmu, ada ilmu pengetahuan dan kita tahu ini bulannya banyak melakukan ibadah, kurangkanlah aktiviti dunia. Kurangkanlah berjalan sana, berjalan sini, shopping sana, shopping sini. Bang, ini kalau kita sedekah, pahala berganda-ganda ni bang. Jadi sekarang ni duit kita ni, kita kirim dululah ke kubur bang. Awak nak kirim ke kubur? Yelah bang, akaun kubur kita tu bang. Akaun kubur apa maksud awak? Sedekah lah bang. Terang betul-betul. Ya, bila sedekah, kita masuk dalam akaun kubur. Bila kita mati besok, akaun mana yang kita buka? Akaun Maybank boleh buka? Tabung haji boleh buka? Tak boleh buka. Walaupun kita pesan, mak nak meninggal ni, tak lama dah ni rasa ni. Dah nazak contohnya kan. Nanti ambillah dalam akaun Maybank mak tu banyak tu. Besarkan sikit kubur mak. Pasang aircon bagi sejuk. Pasang lampu bagi terang. Pasang minyak wangi. Tak boleh. Tetapi ketika itu, gelak tuan. Saya cakap betul ni. Tapi kalau kita banyak bersedekah, kita akan buka akaun kubur. Dan memang kubur kita boleh seluas mata memandang. Dalam hadis Nabi sebut, wangian syurga boleh dapat cahaya syurga. Itu hadis Nabi. Nabi sebut, apabila tibalah jenazah orang yang soleh, lalu diucap selamat, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang kepadamu. Kubur berkata kepada orang soleh, engkaulah orang yang aku cintai yang berjalan di atasku selama ini. Maksudnya tanah kubur ni memang kita tak berjalan atas dia, tapi semua tanah lah semua. Maksudnya bila masuk dalam kubur, saat kita ketakutan, ahli keluarga dah mula meninggalkan, tiba-tiba satu dengar suara yang sebut ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita hilang ketakutan. Engkaulah orang yang aku nantikan selama ini, yang aku cintai yang berjalan di atasku, yang pijak aku selama ini. Kemudian Nabi sebut, lalu kubur itu meluaskan dirinya seluas mata memandang. Ni kita, ruang tamu rumah kita tak adalah luas macam dewan ni kan. Kalau dapat luas macam ni ruang tamu, besar kan. Luas ni, tapi ada dinding. Luas mata memandang, tak nampak dinding. Macam kita tengok laut, tak nampak penghujung, kiri kanan. Maksudnya orang yang bijak, orang yang bersedekah, dia dapat kediaman di kubur jauh lebih baik daripada rumahnya di dunia. Jauh lebih selesa, jauh lebih wangi, jauh lebih indah. Dan Nabi sebut sebaliknya, apabila datangnya satu jenazah yang maksudnya yang sebaliknya, yang bermaksiat, lalu kubur berkata, tiada ucapan selamat kepadamu, nantikan apa yang aku perlakukan kepadamu. Lalu Rasulullah pun merapatkan jari jemari, mengisyaratkan berlakunya himpitan kubur. Lalu Allah mengutuskan 70 ekor ular yang berbisa, dan sekiranya satu bisa ular itu dikeluarkan di atas muka bumi, maka habislah hidupan di bumi akan mati. Lalu Nabi menyudahi hadis tersebut. Dalam kitab saya ada bawa 40 hadis yang sahih tentang gambaran alam gaib, penawar bagi hati. Nabi sebut, sesungguhnya kubur itu adalah taman tak gebang, iaitu taman-taman syurga ataupun jurang api neraka. Sebab itu bagi orang yang faham tentang bab sedekah, dia tak akan berkira, sebab dia nampak duit yang dia keluarkan bukan untuk orang itu, bahkan dia lebih happy daripada orang yang terima. Orang terima RM10, mana gembira, terima kasih Tuhan. Tapi kita kata, it's okay. Sebab apa? Kita nampak dia RM10 dia dapat, kita dapat kali 700 kali ganda. Nabi sebut, Allah sebut dalam Al-Quran, digandakan sehingga 700 kali ganda. Maksudnya, antara kita simpan dalam akaun dunia dengan simpan dalam akaun kubur, dan janji Allah itulah skim cepat kaya yang maha benar. Kekayaan yang sebenar. Sebab itu orang yang miskin, walaupun kaya di dunia tapi kurang sedekah, dia miskin. Sebab bila dia masuk dalam kubur, semua hartanya ditinggalkan untuk ahli waris. Tapi orang yang kaya yang sebenar, walaupun dia miskin di dunia, tapi dia pergi sedekah, itulah hartanya yang sebenar. Itulah akaun kubur yang akan dia buka besok. Ketika itulah dia akan menikmati simpanan yang dibuat sepanjang dia hidupnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, saya kira sekadar itulah ya. Betul tak? Ke tak habis masa lagi? Masa dah time kan? Masya Allah. Sekarang pukul 4.20. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, saya mohon maaf salah dan silap sekiranya ada soalan. Masya Allah. Ada juga wakil unit 10. Terus segar tu kan ada wakil.
Puan tanya soalan yang saya boleh jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Bekerja di sini lah sudah. Saya ada dua soalan pasal kurban ni. Soalan pertama, boleh tak daging kurban tu yang kita korban dekat kampung kita bawa ke Muazzam Shah ni? Maksudnya boleh tak daging kurban ni rentas negeri? Okay. Soalan kedua, Comel soalan. soalan kedua, boleh tak macam kebiasaannya kalau saya lah, family saya lah, daging korban tu kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian kita boleh ambil untuk kita makan, satu bahagian lagi kita akan masak dan bagi lauk yang dah siap masak, dan satu lagi kita bagi daging mentah. Itu yang biasa family kami praktis lah. Soalan saya, boleh tak saya nak bagi bahagian, 2 bahagian tadi ataupun kesemua daging korban ni kepada saudara yang buat kenduri kahwin anaknya, dan kenduri tu bukan kenduri yang orang biasa pergi dan bayar lah. Maksudnya kenduri tu macam kita panggil kenduri arwah, kenduri bukan yang salah kaut lah. Kenduri doa selamat ya. Kenduri doa selamat. Maksudnya 2 bahagian daging tadi boleh tak kita beri pada saudara kita sebab kebetulan dia nak kenduri doa selamat anak dia yang nak kahwin. So boleh tak kita bagi semua daging tadi tu pada saudara kita lah. Itu saja soalan dia. Terima kasih. Okey, subhanallah. Nama Puan Mahfuzah. Okey, soalan yang sangat baik. Masya Allah. Sekejap saya pembagian ya Allah. Ya betul. Nampak tak tu Ustazah buat apa? Okey, tak, sebenarnya saya ada jawapan, tapi saya nak cari jawapan yang ilmiah dari segi hukum. Tapi kita ada ni ustaz kita kat sini ni. Oh, okey, boleh. Silakan puan. Masya-Allah. Saya nak tanya. Ya. Siapa yang kita perlu utamakan, sedekah atau memberi hutang kepada orang yang memerlukan? Okey, soalan yang sangat baik. Mana lebih utama, sedekah ataupun memberi hutang? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya, macam mana kita nak didik hati kita supaya sentiasa kita bergira dengan harta? Okey, faham? Okey, subhanallah. Okey. Ada soalan lagi ke? Okey, subhanallah, Allah Akbar. Oh, ada banyak soalan. Saya kena tulis dah ni. Okey, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apakah hukum kalau kita korban untuk ahli keluarga ataupun ibu bapa kita yang dah meninggal? Dia menjadi kurban ataupun sedekah, dan apa hukum dia sebenarnya? Okey, faham? Soalan famous ni. Okey, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat di ni, kita ada soalan-soalan yang sangat baik. Kita jawab dulu soalan yang terakhir. Apa hukum buat korban tapi niat untuk arwah? Orang panggil korban arwah kan? Dia macam ni, bila kita buat korban, sebenarnya kita daripada harta kita melakukan korban. Kita mengorbankan harta kita demi membuktikan rasa cinta kepada Allah. Maksudnya kitalah sendiri buat korban. Jadi tidak sah kalau buat korban ni atas nama siapa? Ni atas nama arwah ni. Tidak sah dari sudut korban tu, tak sah. Sebab orang yang meninggal tidak boleh buat korban. Dia pun tak ada harta. Dia pun tak memiliki apa-apa. Yang boleh insya-Allah kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pahala aku melakukan korban ini sampai juga untuk ibu dan ayahku. Contoh, kalau pada tahun tu dia rasa sangat, ya Allah, dia buat 2 pula tahun tu. Tapi dua-duanya adalah korban dia, nama dia yang buat korban. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, tahun ini aku buat lebih sikit, tapi aku mengharapkan ya Allah pahala ibadah korban ini sampailah kepada ibu dan ayahku. Contoh. Maksudnya yang mengharap sampai adalah pahala, bukannya ibadah korban itu sendiri. Dari segi hukum tu jelas ya, kita yang hidup saja boleh buat korban. Tapi suka saya terangkan, contoh ada ibu ayah, dia buat korban untuk anak. Anak masih hidup ni.
Saya masa kecil pun setiap tahun mak ayah akan gilirkan. Tahun ini Najihah, lepas tu Asma, lepas tu Ibrahim. Maksudnya setiap tahun mak ayah tu buat korban. Kemudian akan pilih seorang anak untuk buat korban juga. Sebenarnya nak didik anak buat korban. Tapi cara ayah saya supaya benda itu jelas, sebab takut kita masa tu masih sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kita tak ada harta. Dan kita bukan kita buat korban. Soalannya yang buat korban ayah kita. Kita ambil nama je. Jadi macam mana bila seorang ibu ayah nak didik anak buat korban, nak suruh anak pergi tengok juga sunat, dia nak ajar. Bila korban, okey yang ni tahun ni dia pergi, lepas tu dia sentuh, nak ajar kan. Jadi ayah saya akan bagi duit dulu kepada saya. Okey Asma, ni 600 contoh, masa tu nilai 400 lebih. Okey duit ni ayah bagi pada Asma ni. Lepas tu ayah, Asma nak buat korban tak? Nak. Kita dah tahu dah deal tu. Memang ayah bagi untuk buat korban. Takkan tiba-tiba ayah bagi duit, tak jadi. Nak ambil. Tak, kita tahu tujuan ayah bagi duit tu untuk kita supaya kita boleh buat korban. Jadi ayah bagi dulu duit tu pada tangan kita. Lepas tu kata, okey Asma macam mana buat korban? InsyaAllah, ya ayah. Okey, ni ayah, Asma nak buat korban. Macam tu lah. Maksudnya ada akad yang jelas. Sebab ayah saya nak clear. Jadi ni korban daripada Asma ni. Jadi salah satu bahagian nanti ada nama Asma. Jadi nanti Asma gini, kita rasa betul-betul kita buat korban. Bukannya maksudnya orang tua kata ni ada satu bahagian mak pilih ni. Tak rasa apa-apa. Yang sampai kepada Allah takwa, rasa buat korban, faham buat korban tu. Jadi duit ni dah jadi duit Asma ni. Ayah dah bagi pada Asma. Ya faham. Jadi sekarang Asma buat korban. Ya. Pulangkan balik. Nampak kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Samalah juga dengan jual beli emas tu. Akad tu kena jelas, kalau tak jadi riba. Yang kita nak trade in emas tu kan. Sebab memang kita kena jual dulu, kemudian dapat duit jual, lepas tu nak beli lain ni. Tak boleh terus trade in, berlaku riba. Sebab itu harga beza. Saya pernah pergi kedai, saya kata saya nak jual ni, saya ni kata buatlah trade in. Dia kata trade in untung. Kalau terus buat macam ni, sebab harga nilai dia tu lain. Saya kata saya tak nak, biarlah rugi. Saya nak jual dulu, kemudian saya beli pula yang lain. Sebab apa? Di situlah ada penerangannya, ada riba. Akad tu mesti jelas, jual beli. Sebab harga berbeza. Emas terpakai harga beza, emas baru harga beza. Okey, tak apa, tu cerita lain. Dah jawabkan soalan tu? Saya jawab 2 soalan. Okey, lepas tu soalan yang pertama tadi berkenaan daging korban merentas negeri. Kalau COVID tu kita lah tak boleh rentas negeri kan. Lembu boleh rentas je kan. Tapi tak ada masalah. Daging korban rentas negeri tak ada masalah. Beralih tempat apa semua tak ada masalah. Saya pun dulu korban mesti balik Terengganu, lepas tu buat balik kita. Memang mak ayah akan bekukan, lepas tu buat balik bahagian. Lepas tu soalan pasal kenduri. Sebenarnya banyak berlaku macam ni. Dan ada satu keadaan yang tu satu keadaan. Satu sekarang ni ada orang satu bahagian dia kongsi yang ramai. Dia buat kutu. Faham tak? Satu bahagian 700. Dia kongsi 5-6 orang. Jom kita share, kita ambil satu bahagian. Maksudnya dia pakat kawan-kawan. Dia kata insya-Allah Allah terimalah korban kita ni. Daripada tak buat langsung, ayat macam tu lah. Daripada buat langsung, tak mampu saya ambil 700. Kami pakat kawan-kawan dari 5 orang ambil satu bahagian. Ambil satu bahagian, faham tak? Jadilah RM100 seorang ke, 200 ke. Tak sah. Tak sah. Jadi mungkinlah apa yang berlaku ialah dia pun sedekah juga. Jadi dapat pahala sedekah, bukan pahala korban lah. Dan bukanlah kata haram, tapi tak sah lah ibadah korban tu. Faham tak? Satu bahagian tu kena seorang saja. 1 ekor 7 bahagian. Ini satu bahagian dia kongsi berapa orang. Faham tak maksud saya? Sebab ada orang buat kutu. Ustazah kami buat kutu korban. Kalau kutu tu ambil 7 tu tak ada masalah. Satu orang ambil ni. Tapi masalahnya dia kongsi seekor lembu tu buat kutu ramai. Itu yang saya ada kenal pasti. Masya Allah. Okey, jadi pasal ini antara rujukan dari sudut hukum, Ustaz dibolehkan Ustaz kan? Dibolehkan, tetapi wajib ada juga bahagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Tak boleh bagi semua untuk kenduri tadi tu. Walaupun binatang korban, kalaulah ada niat sebenarnya nak jimat. Allah tahu niat kita apa. Nak buat korban ke nak jimat? Ala-ala nak kenduri, buat binatang korban tu buat kenduri. Yang sampai yang Allah pandang apa dia? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum. Allah tak pandang jasad kamu, harta kamu,
wajah kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, yang Allah pandang adalah hati kamu. Wa amalikum, adalah amalan kamu. Kan hadis Nabi itu innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu berdasarkan niat. Allah terima atau tidak apa yang terkandung di dalam hati. Maka dibimbangi di situ adanya unsur-unsur diragui, maksudnya tak jelas. Kita buat ibadah kurban itu lebih utama sebab ada kenduri dan jimat sekali, ataupun sebenarnya memang betul-betul nak buat korban, dan afdal kita tahu sebahagian besar daripada harta korban kita adalah untuk fakir miskin, kita ambil sikit. Tapi kalau nak bagi 1/3 pun boleh. Macam Puan Mahfuzah sebut, masak lepas tu bagi pun tak ada masalah. Masya Allah. Jadi saya bacakan di sini, di antara disebutkan, kata Al-Khatib Asy-Syarbini, diisyaratkan pada daging yang disedekahkan itu mentah supaya penerimanya dapat melakukan dengan daging tersebut apa yang ia suka. Maka tidak memadai menjadikan daging tersebut makanan dan diundang fakir miskin kepadanya, kerana hak fakir miskin adalah memiliki daging tersebut, bukan memakannya. Dan tidak memadai juga memberi milik kepada fakir miskin daging yang telah dimasak. Wajib, baiklah, wajib memberi kadar yang wajib itu keadaan masih mentah dan tidak yang telah dikeringkan. Kesimpulannya, sebab panjang perbincangan tentang bagi kepada kenduri ini, dia sebutkan di sini, kesimpulannya wajib sebahagian tu diberikan juga kepada fakir miskin, barulah sah ibadah kurban kita. Masya Allah. Menjawab tak soalan yang pertama tadi? Dah. Lepas tu yang kedua, dan soalan yang terakhir saya rasa, yang pasal sedekah tu kan, supaya nak melazimi sedekah. Nak melazimi sedekah, kita perlu ada nak kata peraturan ataupun tools. Sekarang dah asal ya, ataupun tarahim tu sikit lagi ya. Saya cadangkan kita buat satu akaun subuh ataupun tabung subuh. Bila kita praktik, kita rasa mudah, seronok. Sebab sedekah subuh adalah waktu yang afdal. Kita tahu itu memang disebut dalam hadis Nabi SAW, keterangan tentang sedekah subuh. Jadi bila sebut tentang sedekah subuh, contoh kita buat je apa-apa bekas ke, tak payah tunggulah bekas biskut raya itu ada lagi kan. Lepas tu kita tulislah sedekah subuh. Setiap pagi masukkanlah berapa jumlah. Sebab nak buat setiap hari, kadang setiap hari kita tak jumpa orang susah. Kadang berlalu satu hari, lupa tak buat sedekah lagi hari ni. Kadang sibuk-sibuk tak transfer, betul kan? Jadi kalau setiap pagi kita jadikan amalan, ambil daripada bahagian rezeki yang Allah bagi, terus masukkan dalam akaun, dalam tabung tu. Buat namanya tabung sedekah subuh. Mungkin seminggu dikumpulkan, barulah kita bagi kepada sesiapa. Ada juga orang kumpulkan sebulan. Ataupun kebetulan ada orang minta derma apa semua, kita buka lah tabung tu. Ataupun tukarlah kepada transfer. Janganlah pula cukup sebulan, tengok-tengok ada banyak. 700, bang, saya nak beli itulah periuk Nokza. Contoh. Tiba-tiba bertukar niat lah pula biar nampak banyak. Macam mana boleh terbanyak ni ya? Itu hari kot, syukur sangat letak banyak sikit. Tapi memang ramai dah orang buat amalan ini. Dia sedekah subuh, antaranya hadis Nabi SAW, malaikat akan mendoakan bagi yang pada pagi-pagi harinya melakukan sedekah. Lalu malaikat ada mendoakan, ya Allah, tambahkanlah rizki kepada hamba-Mu ini. Maksudnya akan didoakan oleh malaikat untuk dilipat gandakan rizki. Di sana ada lagi lah tentang kelebihan sedekah pada waktu subuh. Dan di sana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada waktu subuh itu ada barakah. Ada barakah. Maksud berpagi-pagi kelah kamu pada waktu subuh, sesungguhnya waktu pagi itu adalah ada barakah. Kita tahu barakah ini benda yang sangat mahal. Bila sedikit ada barakah, dia berganda-ganda kebaikannya. Walaupun bukan dia beranak dari sudut duit, tapi beranak dalam bentuk yang lain. Ketenangan, kebahagiaan, kesihatan, kawan-kawan yang baik, suami baik, anak isteri baik dan sebagainya. Subhanallah, mudah-mudahan itulah tip yang saya boleh kongsikan. Kata bagaimana nak melazimi, nak suka seronok bersedekah, itulah antaranya, insya-Allah. Walaupun sikit, masuk RM1, masuk RM2, masuk RM5, sampai masa tu kita akan rasa ada banyaknya kemudahan dalam hidup, kelapangan dalam hidup. Itu kelebihan orang yang bersedekah. Allah gantikan ke dalam hatinya, lebih mencintai akhirat. Automatik bila datang ujian dunia, dia lebih mudah dan kuat untuk menghadapi. Sebab dia dah berjaya mengikis cintakan dunia dengan mengeluarkan dunia, memasukkan dalam tabung akhirat. Bukan semata-mata duit berganda, tidak. Tetapi yang paling utama, Allah berikan kita kekayaan jiwa. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf sekali lagi. Ada soalan tadi yang tak jawab? Dah jawab semua kan?
Oh, hutang. Mana lebih afdal? Okey, ini pun soalan yang baik. Bila ada orang yang susah, mana lebih afdal? Sama ada kita beri dia sedekah ataupun kita beri dia hutang. Tengok keadaan. Sekiranya seseorang yang memerlukan itu, dia mampu berhutang. Macam kita lah, kita semua ni mampu berhutang. Kan semua ada hutang bank kan? Betul kan? Ada juga orang yang bekerja, dia kata, "Ustazah, saya ni nak keluar zakat juga ke?" "Kenapa encik?" "Saya sendiri berhutang." "Berhutang apa?" "Rumah, kereta." "Patutnya saya yang dapat zakat." Oh, macam tu pula. "Saya asnaf sebab saya orang yang tak mampu, saya berhutang." Kita adalah golongan yang berhutang tapi mampu bayar hutang. Faham ya? Maksudnya pergi bank lulus untuk buat pinjaman. Itu bukan orang yang tidak mampu. Kecuali kalau nak buat pinjaman tak mampu, itulah orang yang tak mampu berhutang. Tapi sebenarnya antara kita dengan orang miskin yang tak ada beli rumah, tak beli kereta, mana lebih kaya? Dialah. Sebab dia tak ada hutang. Kita hidup ada hutang. Orang miskin, orang yang berhutang. Masya Allah. Jadi bila orang yang datang, orang yang sebenarnya mampu berhutang, dan kita tahu dia berhutang itu bukan kerana keperluan, tapi tabiat dia. Dia meminta sebab tabiat. Jadi orang begini kita boleh kata saya bagi pinjam. Sebab kita tak nak melatih dia, tak nak berusaha, bagi pinjam. Mungkin kita niat kita sedekah supaya dia ada rasa tanggungjawab. Nanti cukup masa apa kita ni. Sama juga kami bagi skim pada orang fakir miskin sekarang untuk berniaga. Kita bagi jumlah dalam 300-400 memang kita bagi, tapi dia memerlukan lebih, kita kata hutang. Nanti perniagaan dah okey, jual apa-apa, nanti kena bayar balik. Kalau kita fikir, ni kan duit orang, kenapa tak sedekah semua? Sebab kita tidak mahu melatih, terbiasa meminta-minta sampai hilang rasa syukur, bertanggungjawab dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang memang kita tahu dia tidak mampu untuk membayar hutang dan dia tak ada apa-apa untuk membayar, afdal kita bersedekah kepadanya. Masya Allah, afdal kita bersedekah. Mudah-mudahan itulah sedikit panduan untuk kita membezakan siapa yang boleh kita afdal kita bagi hutang. Sebab bila bagi hutang pula, kalaulah orang tu tak mampu nak bayar hutang bila tiba masanya, afdal yang pertama malah dituntut sangat, yang beri hutang tangguh tempoh. Afdal untuk dia bagi tempoh. Lepas tu tangguh lagi, tak apa, kita dapat pahala. Tapi bukanlah sampai akhir kita kata tak apalah, kau bayar kat akhirat esok. Jangan macam tu pula. Maksudnya sampai ketika mungkin dalam hati kita, kalau betul dia tidak mampu, ya Allah, maka aku serahkan. Maksudnya aku jadikanlah itu satu sedekah. Kalau awalnya orang tu berhutang, dia mampu bayar, tiba-tiba dia jatuh bankrupt, dia tak mampu, afdal kita halalkan hutang tu. Sangat afdal, sangat tinggi. Maksudnya jadi sedekah, tapi sedekah itu berganda lagi tingkatan dia. Ini saya baca, bukan saya cakap saja-saja. Saya baca perbincangan tentang banyak persoalan tentang hutang, sedekah. Sebab ada orang kata jangan halalkan sedekah, hutang. Sebab apa? Lagi kita tangguh, lagi banyak pahala dapat. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, dia membelenggu leher dia. Dia susah hati, hidup dalam susah gelisah. Dan kita lapangkan dadanya. Tak apa, saya halalkan dah semua hutang, dia pun lapang. Dan perhatikan, kalau kita halalkan hutang orang yang memang tak mampu, bukan sebab malas, sebab memang dia susah, kita akan dapati bukan dia lapang, kita jauh lebih lapang. Allah beri kelapangan yang lebih jauh daripada dia memang lapang. Tapi hadis Nabi SAW sebagai penutup, barang siapa yang memudahkan, melapangkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan memudah dan melapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap pengerusi. Di luar sana insya-Allah ada buku yang saya bawa, buku Sahabat Dunia Akhirat, bolehlah belek-belek, mana tahu jatuh cinta. Kemudian yang kedua, buku Kembara Menuju Allah, set eksklusif yang dalam kotak pink, gift box tu memang tidak ada jual di kedai ataupun di ejen, memang dengan kami saja. Itu set eksklusif dari yang hanya membeli dengan Ustazah Asma saja. Jadi hari ini saya bawa, cuma insya-Allah ada rezeki kita pun boleh tanda tangan autograf. Kalau beli online tu minta maaf lah, kadang memang tak sempat kita nak tanda tangan semua. Jadi insya-Allah ada rezeki bolehlah tengok. Di sana juga ada sedikit tabung yang disediakan kepada siapa yang nak bersama dalam aktiviti kerja dakwah. Kita membantu ramai mualaf dan juga fakir miskin di seluruh Malaysia. InsyaAllah, alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat di live dan juga di IG. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini. Semoga dengan perkongsian kita tadi dapat menjadi panduan untuk kita semua.